hero dah masuk, heroin kita dah masuk. So ini kita dah getting serious sikit lah sebab tadi kita sembang-sembang. Kejap. Tak tahulah doktor kat mana. Apa ni? Okay, tak apa. Take time. Alright, tak apa. Okay, Boleh. kita sambung balik. Tengah adjust table. Okay, tak ada. Boleh. Dr. Azim. Tak apa. Okay, kita sambung balik. Okay, warna merah. Sebab apa saya kat rumah, saya tengah adjust, you all sembang lu. Alright, okay. Janji Okay. Dr. Azim kat sini dah lega dah. Dengar. Okay, dengar. Alright. Okay, balik Okay. semula. Kenapa Okay. colour merah tu dikatakan colour yang membakar semangat? Rasa mungkin darah lah, dah terkantoi pula. Okay, mungkin dia relate dengan darah lah. So, bila darah ni dia macam spirit kan, macam spirit. So, bila benda-benda yang berkaitan dengan darah ni, dia macam tiba-tiba jadi bersemangat lah. So, macam banyak yang pakai jersey merah ni dulu semua champion. Macam Selangor, merah. Kelantan, merah. Cuma mungkin Pahang masa tu mungkin hitam putih, Kedah hijau kuning. Kita tak pasti tapi memang Dia pakai colour bendera kan? dominannya dekat situ. Warna merah warna yang power tu lah. Tapi Nana tak ngam dengan colour merah. Gaduh. Mungkin Dah Nana cerai dah. feminin. Nana Dah bercerai Nana dah tak nak feminin. hujung. Nana personality orang tu. walaupun garang tapi tetap kepada tu supaya balance lah. Tak adalah garang sangat. So adalah kelembutan dia kat situ. Ya. Tapi dia cerita pasal lelaki yang pakai colour pink ni. Nana pernah minta suami Nana pakai waktu kami bertunang. Efek dia Hari tu pun ada kat Usik kan. Apa kata kita pakai baju nikah colour pink. Terdiam mamat tu. Terdiam 10 saat. What are you talking about? Okay, tahu so dah. memang confirm lah tak adalah baju pink tu. Memang tak adalah nikah baju pink. Okay. Okay. Jadi dia punya efek dia daripada baju colour pink yang pakai tunang tu, bila dia upload dalam Facebook, semua orang kutuk dia pakai baju pink. Oh, tapi dia pakai juga. Dia pakai Dia pakai. Alah, sayang punya pasal lah tu. Yelah, tapi lepas tu dia okey, dia berdamai dengan colour pink. Jadi tak ada masalah Tapi sebenarnya ada orang putih cakap it takes a real man to wear pink. Maknanya dia betul-betul jantan lah kalau dia pakai pink. Tahu maknanya tak dia tak apa. ada. Alright, so yang tak pakai pink ni semua tak jantan sebenarnya. yang baju nikah okay. colour pink tu tak nak. Ya, doktor. Oh, doktor pun pakai colour pink hari Colour ni. pink hari ni. Hari ni hari pink ke doktor? Hari ni hari Selasa, warna pink. Pink. Yes. Ya. Dulu. Pink or purple. Minta maaf lah kami melanggar arus hari ni. Dia je. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. My Okay. beloved doctor, my Dr. Angel. Okay, jadi doktor, kalau tak keberatan, doktor boleh memperkenalkan diri. Siapa doktor? Sebab tak nak nanti orang tanya, dia ni siapa? Pandai-pandai dia cakap. Biasalah netizen kan. Jadi, perkenalkan diri doktor. Saya adalah nama saya Nur Azizah binti Okay. Nama sebenar saya Nur Azizah binti Zakaria. Saya adalah seorang chiropractor. Saya adalah seorang chiropractor. Saya sebenarnya by nature-nya adalah seorang asalnya lah sebelum saya bertukar bidang ni, saya menukar bidang saya 280 degrees. Oh, kenapa 280? Sebenarnya Kenapa 360? By career sehingga umur saya 24 tahun saya adalah auditors. Wow. Okay. Okay, jadi official education doktor adalah accounting. Saya memang bankers certified. I see. Wow. Ini fun fact pasal Dr. Aziz ni. Okay, jadi macam mana boleh pergi ke chiropractic pula? Oleh sana saya seconded to Majlis Sukan Negara. Okay. Jadi saya dihantar untuk belajar anatomy and physiology and knowing about human in deep. Dan saya buat master degree in chiropractic science. So I become a doctor. Wow. Hebat kan? What a smart woman in front of me. AK belajar sekali degree sudahlah. Tak nak belajar dah. Oh, yang ni boleh belajar 2 bidang yang berbeza. Jadi luar biasa. Masa saya nak berubah career saya, berjumpa dengan profesor saya, dia kata, Dr. Aziz, you are very firm. You are very smart in term of understanding people. So I rasa this position is not for you.
Tak sesuai. Adakah ini berkait dengan aura juga, doktor? Yes. Masa saya nak tukar jawatan tu dengan gaji saya yang sangat lumayan dengan perk and benefit Yes. yang I receive dengan segala kemudahan yang disediakan oleh tempat kerja saya. Ada golf membership. Yo. Banyak benefit tu. Yeah. So it's not easy for me untuk resign dan sambung belajar and change my career. Betul? It's not easy Tapi tak ada istilah terlambat untuk anda tukar career anda. Maksudnya tak ada istilah terlambat untuk anda tukar. Jadi untuk saya hanya memberi semangat kepada anda pada hari ini. Tukar je. Ya, saya dah tukar profession. Okay. Dan, Sebab passion tu yang drive kita sebenarnya untuk tidak penat untuk buat apa saja. So dia tak penat. yang paling best sekali apabila saya bertemu semula dengan banker di Bankers Club, dia orang akan tanya, how you change your life so much? Yes. Kan. Tukarlah kerja. Dah jahat tak kalau macam tu? Resign lah. So Tukar hari kerja. ni oleh kerana saya nak present about aura. Yeah. Aura, Yes. Orang Please do. tentang orang So hari ni saya mulakan Assalamualaikum dengan minyak aura saya. Full moon saja tahu. Ya, Ya, itu dia. full moon. Itu dia. Ya, cara menggunakan ialah seperti ini. Anda bawa dia keluar daripada dia punya kotak ni. Kenapa kena pakai minyak ni sebelum anda memulakan live ni? Kenapa sebelum anda memulakan live ni, kenapa Kita kena nak- pakai minyak aura ni? Mungkin kita nak cantikkan aura kita yang 7 warna tu. Ada yang tak cukup. So, Okay, ini kita... adalah pengasih. Pertama sekali bagi orang kasih. Lagi satu, Bukan minyak dagu, minyak yang mengandungi vibration, di mana dia mengandungi vibration yang mampu untuk shield daripada radiation phone. Ya, jadi sekarang ni kita sedang expose to the radiation ni Kita sangat sebenarnya. expose kepada radiation, kemungkinan dia mengambil 1 hour, 2 hours. So kita seal dulu badan kita ni dengan minyak aromaterapi ni. Ya, Ya. betul. Okey. Dan juga dia memberi kita rasa confident. Thank you Mr. Zack. Thank you Hadi live hari ni. So Mr. bukan Zazli. cuma ada you all mesti dah dengar apakah itu aura. Kan dah dengar macam mana Dengar tapi masih intense lah. Kita buka masih sikit-sikit kabur-kabur je. lagi. ramai orang nak tahu tentang aura, apakah itu aura dan dengan wenangnya mengatakan aura terapi. Ada orang claim syarikat dia nama aura, syarikat aura. Okey, apakah aura ni? Yalah. Apa sebenarnya aura? Doktor? Aura ni sebenarnya adalah satu medan magnetik di keliling tubuh kita. Yes. Dia adalah seperti mentol lampu. Dia bercahaya dan dia vibrate. Ya. Oh. Yang kita tak perasan doktor? Dan ini akan dilihat di alam jin dengan sangat hebat. Jadi Sebab dia benda yang di alam sana dia kalau melihat kita ni seperti benda yang wave macam ni. So dia tak akan enter you kalau aura you sangat bagus. ya. Kalau Dia macam orang- perisai kita lah kan. Yes, 7 lapis ni. Dia shield your body. So Yeah. punya vibration dia ataupun elektromagnetik dia ini sangatlah kuat sehingga sekiranya makhluk-makhluk ini mendekat dia akan jatuh kalau aura anda positif. So apa terjadi jika aura anda negatif? Maksudnya yang keluar tu, energi yang keluar tu negatif. So Okey, maksud maksudnya aura negatif ni maknanya ada yang bocor ke, ada color yang tak cukup ke? Apa maksud dia negatif tu? Sebab kita tahu aura tu aura yang negatif ni vibration dia rendah macam lampu kurang bateri. faham okey. Okey, so itu Orang yang maksud dia. negatif ni adalah macam lampu tak cukup bateri. Saya ni sebenarnya berbahasa yang paling mudah. Ya, kita bagi analogi je. Ada analogi dia. So, Ya. dia macam lampu tak cukup bateri. So, dia punya getaran tu tak kuat. Getaran tu tak mampu nak vibratekan hati orang lain. Tak mampu vibratekan untuk aku melihat engkau contohnya. Cewa. Orang tanya saya, doktor, kenapa saya ni tak pernah orang pandang saya, tak pernah orang jatuh cinta saya. Lihatlah kepada dia, tiada sebab untuk orang pandang. Kerana aura. Kerana orangnya tak ada. Magnet tu tak ada. Magnet tu tak ada. Aura dan energi similar. So, tanya ada soalan. Adakah aura dan energi tu perkara yang sama? Soalan daripada Chosen One. Dia bukan masalah energi ni. Dia masalah aura ni, dia vibration. Dia Aura adalah vibration. Energi lain. energi tu tenaga yang kita keluarkan. Hasil daripada getaran hasil daripada- tadi. Ya.
Dia hampir sama. Orang kata apa complete and finish is the same, but it's not the same. Hampir sama. Finish, complete. Yes. So samalah energy aura, tapi dia hampir sama tapi bukan sama. Makna dia. Makna dia. Okay. Okay. Saya masuk bab yang tadi energi rendah lah apalah semua. Okay, tadi Dr. Aziz dah cakap berkenaan kalau energi dia rendah ke apa, satu adalah entiti-entiti yang halus tu akan mudah masuk. Itu satu. Yang kedua, bila kita selalu sakit, selalu apa, adakah itu sebab kita punya vibration tu rendah, frekuensi rendah? Yes, vibration tu rendah. Jadi bila kita sakit, semua energi negatif orang kita absorb. Alright, dengar ya. Okay. Kita mudah dapat. Contohnya kalau you dalam keadaan sihat, you berjumpa dengan orang yang demam, orang yang sakit, orang yang tak sihat, automatik you rasa tak sihat. Itu sebab Rasa bila tak sedap badan. balik hospital, pergi buat lawat hospital ke, balik je mesti kita penat. Sebab itulah. Sebab frekuensi rendah. Frekuensi rendah, aura kita rendah. Ya. Okey, apakah, bagaimanakah, macam manakah nak maintain? Bagaimana? Bagaimana nak maintain aura ni? Pertama sekali, bumi kita ini diciptakan pada hari Isnin. Oh, Bumi hari Isnin. cipta pada hari Isnin. diciptakan pada hari Isnin dan dia siap pada hari Ahad. Memang 7 hari lah kan? Memang dunia Sebab itu setiap hari semasa Allah menempa bumi ini untuk diciptakan, dia mempunyai warna dia. Jadi itu sebab kena ikut warna. Tu sebab tu ada 7 warna. Yes. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Taala sangat meminati, sangat mengsarankan, dan Nabi juga menyeru umat dia, apa sahaja yang anda doakan ulang sebanyak 7 kali. Ya. Dia nombor 7 ni macam miracle number kan doktor? Main peranan kan? Main peranan nombor 7. 7. Bukan saja-saja, bukan mainan, dan dia ada fact dia. Dia ada fact. Jadi saya nak terang dulu bagi orang faham apa itu aura tu. So, bumi ini ditempa pada hari Isnin. Warna hari Isnin itu, aura hari Isnin ialah warna putih. Okay. Warna putih, Isnin putih. Warna pink. Atau pink. purple. Hari Rabu warna biru. Hari Rabu dia warna biru. Okay. Hari Khamis warna kuning atau coklat. Hari Jumaat warna hijau. Hari Sabtu warna merah. Dan hari Ahad warna hitam. Okay. Right. Oh, Ahad hitam lah. Okay. Alright. Okay. Sebab itu kenapa hari-hari ini ada makna dia, dan kenapa anda sebagai orang yang ingin hebat aura dia, ingin cemerlang aura dia, anda kena ikut warna harian ni. Warna harian contohnya macam saya pakai lah. Anda bukan perlu pakai satu badan ni warna pink, tapi you ambil satu colour pink sama ada duduk. Ada elemen tu lah. I see. Yang you letakkan. Kalau kata tak nak sangat doktor, you letaklah satu brooch warna pink. Alamak, tak ada lah. Biru ni. Dia anti dengan colour pink. Tak boleh pilih colour purple lah kot nanti kalau tak suka. Alhamdulillah ada colour pilihan. Apa makna warna putih pada hari Isnin? Warna putih pada hari Isnin adalah hari memulakan hari dengan tenang, dengan bersih, niat dia kerana bekerja, menenangkan fikiran, merancang hari Isnin. Hari Selasa, warna pink ni hari kita untuk berkasih sayang, kita call klien. Besok boleh tak jumpa hari Rabu? Besok boleh tak jumpa hari Rabu? Kerana apa? Hari Rabu adalah hari komunikasi. Kalau nak meeting ke apa ke, normally hari Rabu. Nak buat keputusan ke, you nak buat warna biru. Warna biru. Sebab tu semua Dewan Rakyat, Dewan Negara, Parlimen bersidang pada hari Rabu. Okay. Baik. Baru faham. Komunikasi sebab colour biru tu colour komunikasi kan? Okay, baik. Yes, sebab biru tu adalah colour komunikasi. Dan hari maknanya kita nak buat meeting lebih kepada hari Rabu. Yes. Hari Khamis adalah membuat keputusan. Hari Khamis you buat keputusan, you kena buat keputusan, you kena recall balik, you kena recap balik, you kena susun semula. Hari Khamis. Dan hari Jumaat adalah hari-hari untuk kita dengan Yang Maha Esa. Sebab tu dia warna hijau. Sebab tu ada solat Jumaat tu, hari Jumaat. Sebab tu you kena tenangkan fikiran, you kena banyak kerohanian, warna hijau. So recharge balik. Recharge balik. Dan hari Sabtu adalah hari untuk kita bergembira. Setelah kita
seminggu sebab tu dia warna Bekerja. warna merah. Merah. Yes. Jadi kalau you nak pergi memulakan game, nak mula exercise, bolehlah mulakan dengan hari Sabtu. Hari Ahad, warna hitam adalah hari-hari untuk menentukan apa yang anda lakukan seminggu ini, adakah ia betul ataupun untuk diperbetulkan semula, sebab dia sangat bold, sangat firm. Untuk planning lah. Planning untuk purpose planning. lah. Maksudnya you recall balik lah apa you buat the whole Oh. week. Okay. Sebab tu Postmortem lah cerita dia. Postmortem. Sebab tu Okay. banyak orang kalau di Pantai Timur, hari Ahad ni hari bekerja, bukan Hari hari bekerja. So adakah Dr. Aziz rasa Malaysia sepatutnya dah umumkan Jumaat ni sebagai cuti umum? sepatutnya lah, tapi nanti saya kan. Ini kalau Cikgu Jinggo ada ni, dia tambah ni. Dia tambah. Jangan tanya dia. Dia akan rungkaikan semua tu mah. Sampai esok tak habis. Okay. Masalah tak habis, masalahnya saya kena ban je. Aziz. Come on Aziz. Okay. Kan? Alright. Apa? Itu makna aura tu lah, makna aura tu. So kalau lelaki itu sangat pembengis, sangat pemarah, ataupun wanita itu sangat pembengis, sangat pemarah, selalu marah, kerap marah dari tidak marah. Jadi anda kena letak sesuatu di rumah anda warna pink sama ada dinding bilik tidur anda. Kalau pasangan suami isteri yang sedang berantakan, contohlah, tengah panas ke tengah bergaduh ke apa, adakah benda tu? Okay. Sangat membantu. You pakai salah satu warna pink ataupun you pakailah brooch atau tie warna pink supaya benda tu dia lebih tenang. Energi yang dikeluarkan tu. Sebab kita ini manusia, jadi kita melihat sesuatu tu dengan mata. Jadi mata ni dia turun ke hati. Lelaki kena Visual. pakai pink lah kan. Ya, sepatutnya. So balance. Lelaki kalau dia pakai pink, dia tak tukar yang bawah tu, tukar jadi perempuan. Janitor Masalahnya AK pun ban kalau pink. Ya. Brainwash, tolong brainwash dia. ada tak ada sebab tak kenapa? Risau juga sebab tak suka pink. Sebenarnya saya orang nombor 3. Alright, doktor sama macam Nana, nombor 3. Saya karakter saya nombor 3. Warna saya adalah warna pink. Tapi saya tidak meminati pink colour. Tapi ada waktu saya kena pakai lah. Sebab saya tahu saya tidak against warna aura bumi ni. Bila anda against warna aura bumi ni, you obstacle crowd. Derhaka lah cerita dia. Bukan derhaka, you obstacle. Benda akan jadi payah. Okay, saya akan hadiahkan AK selendang warna pink. Oh, come on man. Ya, dia. Saya nak tahu macam mana nak tahu. Saja. Nak tahu. Alah, misalnya saya satu kelas dengan saya. Jangan nak ngada. Saja dia nak suruh doktor share lah tu. Okay, hari ni kita cerita pasal aura. Kita tak payah cerita pasal nombor. Cerita pasal nombor, memang sampai pukul 1 tengah hari pun tak habis. Okay. Nombor okay. ada 10. Satu je dah 1 jam, macam mana? Okay, so doktor, okay. Eka nak ada isu hari tu, Eka dah tanya, tapi ni nak share dengan apa ni kita punya viewers kat sini. Kan Eka pernah tanya dengan doktor hari tu. Okay, contoh kita kan ada personality, warna personality kita kan. So warna aura diri. So macam warna aura Eka memang colour biru lah, sebab Eka punya elemen pun elemen air. So okay, so contohnya macam sekarang ni pakai colour biru is a colour untuk yang nak serlahkan kita punya energy. So macam mana nak relatekan dengan hari ni warna pink, kalau colour purple. So macam mana nak tu? Macam saya warna pink. Takkan hari-hari saya nak pakai pink. Jadi saya akan buy one brooch untuk saya pakai. Rotate. Okay, baik. Just nak maintain my energy lah. Thank you Sophie. Sophie pun cakap start pakai brooch pink ataupun purple. Alright, baik. Lepas ni kena beli brooch banyak colour lah. Apakah colour pink ni adalah warna kasih sayang? Ya. Adakah sebab saya tak pakai pink tu yang sebab kurang kasih sayang? Itulah yang jodoh lari jauh tu. Jangan cakap lari. Cuba try. After this you boleh try. Apa? Try. Dia bukanlah pasal you akan jadi ni, bukan. Apabila you pakai warna pink ni sedikit, dia akan menukarkan keinginan anda tu untuk lebih tenang. Untuk lebih tenang. Lebih tenang, lebih calm. Lepas tu keinginan untuk nampak sihat, lebih menawan, boleh kawal perasaan.
Okey. Kalau bilik tidur tu kita letak sikit pink, janganlah satu bilik tu pink. Itulah AK ingatkan kita kena tukar konsep warna bilik tu. Itu yang tak nak tu. Aduh, pening lah. Maksudnya, kalau you tak boleh macam tu, you letaklah satu lansir warna pink, yang lain tu you letak putih, Alas, satu warna pink, and then yang lain putih. So itu akan baik. membuatkan you lebih calm. Sebab kalau budak kuat merentan, mengamuk, Lama tak dengar. kan, baru lahir baby kuat meraung, kuat menangis Tantrum. tantrum. So you boleh calmkan dia, letakkan warna pink kat tempat tidur dia, kat alas tidur. Okay, alright. Kalau you letak dia dekat bilik air, dia akan wujudkan rasa mesra, rasa selesa, rasa menyenangkan kalau kat bilik air. Jadi tak ada masalah constipation, tak ada masalah sukar untuk buang air besar. Okay, saya tiba-tiba saya terhook dekat constipation. Adakah bila kita makan makanan yang berwarna pink tu, benda tu membantu? Sebenarnya detik pun Makanan. Yes, tapi sebenarnya lansir, dinding ataupun apa sahaja tu akan membuatkan anda rasa tenang dan perut anda akan tenang. Ni sangat membantu untuk rasa tenang. Sebab tak tenang ni punca di perut. Dan otak memang tak boleh tenang. Jadi kalau you bermasalah dengan kurang tenang, sukar untuk tenang, carilah satu warna pink ni untuk anda letakkan di sudut yang anda selalu berlama-lama kat situ. Kalau kita pilih makanan, contoh makan pink guava, contohlah. Adakah itu akan membantu? Sebab itu pink guava ni dia memanglah membantu, tapi sebenarnya apa yang saya cuba sampaikan ni AK supaya dia eye catchy, mata yang mata lah. Alright, okay. Mata maknanya sekarang ni yang objektifnya untuk mata kita melihat dulu, benda tu yang akan rangsang psikologi lah. Alright. Okay. Rangsang psikologi kita. Okay. Itu balik kepada warna kita. Okay, balik kepada aura juga doktor. Doktor cerita pasal aura, tapi sebenarnya saya nak tahu bagaimana kita cara untuk mengenal pasti atau melihat aura seseorang. Boleh ke kita sebagai orang mungkin dengan belajar dalam kamera aura tu kita boleh nampak ataupun kita memang boleh nampak, tapi nak kena ada kuasaan yang baiklah. You akan nampak ada satu sebab dulu saya pernah lah sekejap ada ambil satu kelas ni. So bila kita kena macam ada gazing eyes tu lah, dia cara kita pandang tu lain. Dia contoh macam ni kan. Macam kita tengok ni, kita kena nampak sampai tangan tu jadi dua. Lebih kurang macam tu. So itu cara you macam mana nak stare. Tapi dia punya boleh background ni nampak kena lah. Dia bukan nampak colour lah. Dia macam bayang. Oh, bayang. Bayang kat sini. Satu lapisan kan? Bayang. Yes. Feeling you. Oh, jadi doktor memang boleh tengok kan aura kan? Boleh nampak. Kalau kami terapi. Jadi kami ada cara lain untuk memastikan aura you positif. Alamak. Oh, agak-agak doktor boleh tengok tak aura saya pada pagi ni? Adakah mencukupi ataupun bocor ataupun dah hilang ataupun dah terkurang? Morning Datuk Norma. Ya, morning. Okay. Morning ni Nana. Maksud saya nanti saya tak bukanlah. Oh, okay. Yelah, kadang-kadang kita ni macam excited nak tahu kan. Semua nak tahu. Mungkin ada cara dia, kena belajar lah. Kena ambil kelas lah lepas tu. Dia kata kalau lagi banyak latihan kita buat tu, kadang-kadang kita tengok sekali je kita dah boleh nampak doktor dia punya ni. Untuk kami practitioner, kami sangat cepat lah. Kami sangat faham. Okey doktor. Okay, ada soalan doktor? Sekarang ada dok guna cara hipnosis ke? Oh tidak, saya tak apply hipnosis walaupun saya belajar, tapi saya tak apply. Selalunya cara yang kami gunakan adalah apply casnology. AK nama dia, sama dengan AK Razak. Alamak. Anak kepada Razak. Nama dia apply casnology. Apply casnology ni adalah teknologi Jerman di mana dulu zaman peperangan tentera-tentera tu dia akan diagnose each other apa vitamin, apa ubat yang dia orang perlukan. Nanti kesihatan mereka akan hantar ubat lah. So doktor-doktor tak payah masuk ke medan perang lah. Ada. Dia kaedah macam mana tu doktor? Dia tengok kaedah tengok macam tu je ke ataupun dia ada teknik dia lah. Dan itu pun antara teknik-teknik yang kena belajar lah. Kalau dia nak belajar. Macam nak tukar profession lah pula Nana lepas ni. Pula. Macam suka pula dengan benda-benda Allah ni kan, tengok. Boleh jadikan sampingan. Kita kena make sure Dr. Aziz invite kita kalau dia buat kelas. Sebab selalu dia buat kelas dia tak invite Nana. Sedih.
Lupalah tu nak macam mana. Okey doktor, berbalik kepada aura. Okey, macam saya pernah mengalami depression dan doktor merawat saya daripada saya seorang yang people pleaser dan saya sekarang menjadi seorang outspoken person. Adakah aura itu membantu saya untuk lebih firm dan kuat untuk menjadikan saya seorang outspoken person? Jadi adakah main peranan juga aura? Okey, sebenarnya apa yang Nana lalui, apa yang Nana go through ni adalah terapi dia memang terapi ni mandian aura hydroterapi ais. Oh, dia lain-lain kaedah dia, certain people certain. Oh, ingatkan sama semua macam So, terapi yang Nana lalui ini dimandikan dengan haruman sebanyak 34 jenis bunga wow. harian. Dan Nana dia melalui terapi bunga ni secara tidak langsung dia memberi kesan positif kepada kesihatan jiwa dan emosi. Sebab tu apabila anda merawat dengan kami, anda bukan sembuh dari segi kejiwaan sahaja, anda akan sembuh juga dari segi fizikal. Sebab dua-dua kami akan buat rectify. Maksudnya kami rectify apa sahaja kecederaan anda, maksudnya kecederaan fizikal anda, dan kami rectify juga masalah-masalah kesihatan spiritual anda. Rasa lagi tak sabar nak jumpa doktor pula lepas ni. Jom. Ya. Saya sebenarnya nak buat ni treatment mandi ais dengan doktor lagi, and then saya nak kena minta sikit untuk menguatkan lagi ingatan saya sebab 5 tahun otak saya mungkin tak berfungsi dengan baik. Jadi saya cepat lupa, saya cepat blur dan saya bercakap kadang-kadang saya cakap A, lepas tu saya cakap C, lepas tu H dulu, dia bukan turutan, dia tak ada structure, bukan A, B, C, dia melompat-lompat. Jadi saya tak pasti sama ada orang faham apa yang saya cakap atau saya seorang saja yang faham. Tapi kadang saya pun tak faham apa yang saya cakap. Betul, itu memang kenyataan yang kita hadapi. Macam yang saya hadapi. Mr. Z sekejap Apa yang saya nak cuba beritahu ni, mandian terapi yang kami buat ni, minyak aroma terapi kami ni dalam ni ada 35 jenis bunga, pati bunga, bunga aroma terapi. Yang mana pati bunga ini akan sangat berfungsi di dalam air sejuk. Jadi kalau kita letak dekat dalam air sejuk, dia akan memberikan aura yang sangat hebat. Yang mana ini akan membebaskan bau yang menenangkan. So you rasa bila you bau dekat hidung you, dia akan menaikkan mood you, you akan dapat kesihatan jiwa you dan emosi you. Dan dia merangsang semua salur saraf you. Terutama di bahagian kepala. Macam mana dia berlaku? Sebab apabila kami buat sahaja terapi ni, pembebasan bahan kimia endorfin dari kepala ni akan keluar dengan banyaknya dan kemudian anda akan rasa tenang. Yes, endorfin, kalau siapa yang tak pasti, endorfin adalah hormon dalam badan kita. Bila endorfin tu ada, kita akan jadi tenang dia akan jadi tenang, akan mengurangkan stres. Dan apabila stres ini keluar sahaja daripada tubuh anda, siapa-siapa yang dah lalui tahu rasa ni, so anda akan dapat satu rasa. Saya pun ada. Ya, betul. Yang Nana pun ada. Dia rasa lega. Nikmat ni. Endorfin adalah satu hormon yang mana dia ini memerdekakan kesakitan, menghilangkan kesakitan sendi, kesakitan badan, sakit kepala, migrain semua. Saya yang itu je doktor. Saya part saya kat sini. Yang ni. Crown. Saya punya crown ni. Dia itulah dengan sinus, dengan migraine. So memang saya kena fokuskan kat sini. So, adakah itu berkaitan dengan aura sebenarnya? Bila kita selalu sakit, contoh orang sakit gout. So, dia ada something dengan food chakra dia, something happen. So, benda tu berkaitan dengan aura lah. Maknanya check balik kita punya ni. Sebelum aura itu rosak, fizikal rosak dulu. I see. Okay, di luar dulu, baru dia masuk dalam Dalam. Sebelum kejadian aura itu menurun, aura itu fizikal itu keluar dulu. Okay. Faham? Dan magnetik tu dia berpusing macam ni. Dia berpusing, tiba-tiba sakit kepala kat sini. So kat sini kemek. Okay. Kat sini dia kemek lah, dia tak nampak lah cantik bulat. So bila dia kemek kat sini, so yang lain tu akan menurun. Dan lama-lama dia menipis dan tak ada aura langsung. Okay. So dia boleh jadi apa jadi kalau tak ada aura langsung? Contoh macam dia dah bocor habis lah, tak ada langsung aura kat sini. Kalau dia langsung tak ada aura, dia kerap akan jatuh sakit. Kerap sakit kepala. Kerap kesedihan yang teramat, yang tidak terkawal. Dan dia akan menjadi penyakit-penyakit fizikal yang
kita tak boleh nak tahu sebenarnya apa benda. Kadang-kadang kan ada orang Yang crucialnya tu dia akan bertukar lepas satu-satu. Kejap sakit kepala, kejap sakit badan, kejap sakit perut. Lepas tu emosi down, lepas tu kita jumpa orang yang salah, lepas tu kita berjumpa. Dia punya rentetan tu panjang rangkaian. Ya. Sebab ingat semua, kita dah cakap tadi, life is all about vibration. So kenapa you jumpa orang yang salah tu, mungkin you kena check dulu aura you, sebab frekuensi tu akan tarik frekuensi yang sama je dengan you. Itu you penting sebenarnya, nak kena tahu aura tu macam mana. Okay, so sakit. Kalau you nak orang yang Doktor? positif, sebab itu dalam Islam sebut, kalau you nak cari jodoh you seorang yang soleh, you kena soleh. Yes. Jodoh you adalah siapa you sebenarnya. Frekuensi. Kalau you nak berjumpa dengan orang yang baik, you kena baik dulu. Betul. Kalau you nak berjumpa dengan orang yang positif, you kena positif. Tapi kalau you asyik meraung, you asyik merasak, you asyik marah-marah, you akan jumpa orang. Kenapa jodoh tak sampai macam tu kan? Mana maunya. Tapi Tapi betul doktor. Okey, kita cakap kita baca satu komen daripada Datuk Norma. Saya suka now Nana level self confident tu sangat tinggi, tak macam dulu. Orang boleh nampak kita macam mana before and after. You yakin dengan diri dan apa yang perlu buat dan cakap. Itu ada treatment daripada Dr. Aziz. Ramai orang datang berjumpa dengan saya, doktor, saya ni okey, kerja saya okey, doktor, saya apa, doktor, saya tak pernah sakitkan hati orang, tapi kenapa orang santau saya, doktor? Kenapa saya kena santau, doktor? Kenapa saya kena sihir? Who are you? Who are you to ask like that? Yes. Kita tak tahu kan benda-benda macam tu. We don't have such power untuk make sure benda tu okey. Nabi Muhammad SAW yang sangat hebat, kekasih Allah diuji, dites, disihir, disantau. So sepatutnya bila satu test sampai kepada anda, you tak boleh question Allah Ta'ala. Apa yang you kena buat dulu, apabila satu test sampai kat you, you kena cakap, yes Allah, I agree with you, what next? I don't know, please guide me through. I don't know to speak in bahasa. I kena cakap putih. Bila tak apa. Tak apa, it's okay. Kita faham. Ada translate subtitle kat bawah. Caption kat bawah. Okay. So ramai orang rasa dia lah terpaling suci, tak pernah membuat dosa. Lepas tu dia salahkan balik orang tu. Kan? Aku jadi macam ni sebab dia ni lah macam tu. Sebenarnya itu bukan caranya untuk you maintaining you punya aura ni. Untuk you maintain aura you supaya rasa tenang, yang pertama saja, apa sahaja test yang Allah bagi kat you ni, you kena cakap Allah Ta'ala, ya Allah, yes, I agree with it. Dia embracing that dulu. What next? I don't know. I only servant. Please guide me through. That is the word. Yes. Sebab only servant. Please guide me through. I don't know what's next. Sebab ada sebab kenapa dia diizinkan berlaku kan. Okay, kembali kita bercerita tentang aura ni. Ada satu hamba Allah datang berjumpa saya, single 45 years. Wah, okay. 45 years. So Allah uji dengan kesakitan skoliosis. Skoliosis belakang. Tulang S. Tulang dia S. Okay. Macam zaman Islam tu. Yes. Jadi bila dia kena skoliosis, dia berjumpa dengan saya, kami rectify, dan the whole spine lurus kecuali L5. L5 tu yang mana? Yang dekat bahagian betul-betul bawah punggung dekat tongkeng. Yang itu kami. Okay, solap. Yang hujung sekali, tulang tu. Hujung sekali, yes. Okay. Kita dah rectify, semua dah sembuh. Dan kesakitan dia ni membuatkan dia berulang berjumpa saya, buat terapi. Dia buat terapi, oral terapi. Dia buat hydroterapi. Dia memang buat chiropractic adjustment dengan kami. Sampailah satu hari datang satu lagi seorang ini pun sakit, lelaki. Dia rugby player Malaysia. Okay. Dia dud. Dia dud. Okay. John dud. Dud ni sakit. Tak boleh berjalan, tak boleh berdiri lama. Jadi dia bermasalah. So kami rawat lah. Dan ditakdirkan tuan-puan yang ada kat live ni. Orang mereka ini yang telah dibersihkan ni, maka dia bertemu jodoh di klinik saya. Alhamdulillah. Okay, sabar okay? Sabar. Nak jumpa jodoh. Apa yang saya cuba bagi tahu kat sini, kadang-kadang test yang Allah datangkan kepada kita sebab ada sesuatu dia reserve untuk kita next. Dia macam kalau dia tak kena skoliosis, dia tak akan datang jumpa saya. Dan orang tu kalau dia tak sakit, dia tak jumpa saya, dan dia orang berdua akan bertemu jodoh di klinik saya.
Okey, itu dipanggil aura ataupun energi apa doktor? Macam dia ada magnet tiba-tiba tu. Nampak dua-dua yang kesakitan ini setelah dia sihat, setelah orang dia sembuh, setelah dia pulih berdua, barulah Allah izinkan dia untuk berjodoh. Okey, Dr. Asbab, Aziz. itu menjadi asbab untuk Okey. berjodoh. Sebab kalau jodoh masa dia sakit dulu, dia takkan jadi jodoh, dia jadi hodoh. Yelah, sebab dia fokus kat sakit tu je, mana ada masa nak fikir jodoh dah macam tu. Dia akan bergaduh. Jadi kita yang ini, kita sebagai orang Islam, kita kurang bertanggungjawab untuk hakul yakin pada Allah Ta'ala. Ya, itu kurang lah tu sebenarnya. Hakul yakin tu memang satu marham yang sangat tinggi. Susah Betul. untuk orang rasa benda tu. Dia still berharap juga dengan manusia. Ya, sebab terlalu berharap dengan manusia, sebab tu dia menjadi people pleaser. Kalau you nak berjodoh, kalau dah puas dari cari jodoh, dah masuk macam-macam website, dah jumpa macam-macam orang. Kita tak sampai tahap tu lagi lah. Okay. Belum sampai tahap penat lagi lah. Belum lagi tu. Contoh. Itulah dia nak cerita tu. Apa yang anda perlu betulkan, perbetulkan diri anda. Ada benda yang Allah suruh you betul dulu. Ya. Dia suruh betulkan dulu. Betulkan diri anda dulu, betulkan dulu orang anda supaya anda menarik orang yang betul dengan anda. Ya. Anak Agwen. Hai. Apa ni? Hai. Okay. Thank you Adik. Salam semua. Hai semua. Hai, waalaikumsalam. Okey, sambung. Sebenarnya sebab itu dalam Islam dia ada sebut orang yang mencari jodoh yang baik, dia itu kena baik. Ya, Atau itu saya percayalah. ataupun Allah akan jumpakan dua-dua yang huru-hara ni untuk menjadi Okay. dua-dua ni huru-hara. Bila dia bertemu dia akan jadi baik. Sebab apa? Dia bertemu dia akan jadi baik. Sebab apa? Dalam fizik positif negatif. Okay. Ingatkan kalau alright. Jadi positif. Ingatkan macam magnet tu, utara selatan baru dia jumpa. Kalau selatan tak jumpa. Kan? Jadi aura ini sebenarnya aura yang anda keluarkan, aura yang anda ada menarik aura yang sama kepada anda. Ya, itu frekuensi tadi lah. Keluarkan frekuensi yang anda keluarkan itu yang akan menarik anda. So power of attraction. Ya, sangat vibration sangat. Segala power ni, power of attraction, power ni semua ni Islam dah ada dah. Ya, itu dalam Al-Quran pun ada kan. Dalam Al-Quran pun ada perkataan zarah, ada perkataan tu. Dah lama, benda ni dah ada. Cuma kita tak elaborate dia secara detail. Ya, Mak Saleh pula yang kaji benda tu. Dia, lepas tu dia buat benda tu macam dia yang jumpa benda tu. Okey, kita nak tanya yang kat bawah ni, Amir Iskandar tengah cari jodoh ke? Siapa? Tiba. Ada yang kat bawah ni, tak larat aku nak cari-cari, biar dia datang sendiri. Kita pun ada host yang kat sebelah ni. Yang sebelah ni pun single lagi sebenarnya. Mana tahu aura tu memang bercantum hari ni kan. Bolehlah follow-follow. Tak apa, jadi kawan-kawan dulu. Okey, orang ni dia medan tenaga. Orang ni dia medan tenaga. Dia akan sangat hebat dan sangat kuat. Even kalau you duduk dalam satu grup, satu dewan tu, kalau you masuk orang akan terhenti. Ya. You bukan artis, you bukan orang yang popular, tetapi you akan center of attraction. Maksudnya bila you ada kat situ, you akan jadi center of attraction. Automatik orang dekat, orang nak tahu, orang nak dengar. Sebab you punya energi yang keluarkan sangat positif. Dan orang yang mempunyai orang positif ni, kat mana dia duduk, suasana yang muram akan jadi gembira. Ya, itu yang orang kata bila kedai kosong penuh, yang tu kan. Okey, saya nak tanya doktor, adakah apa yang terjadi pada saya? Okey, contoh macam saya pergi satu kelas lah 2 hari lepas, hari Sabtu dengan Ahad. Yang ada kat situ memang kita tahu adalah business owner. Yalah, saya cakap lah, saya ni bukan business owner. Saya full time housewife dan secara kata freelance saya buat MC. Diorang punya excited tu macam, best sangat ke jadi MC macam, macam, nak belajar lah apa semua. Dah macam saya macam, alamak, saya tak tahu nak reply apa. Adakah itu bersangkut paut dengan aura? Yes, dia bersangkut paut dengan aura. Kalau you mempunyai aura yang sangat menarik, medan tenaga you ni, medan tenaga electromagnetic you, vibration you sangat kuat, you akan center of attention di mana sahaja anda berada. Macam Nana pula, you nombor 3, warna you warna pink, orang muda jatuh cinta dengan anda,
orang mudah tertarik dengan anda. Anda akan berhadapan dengan perkara ini seluruh hidup anda. Apa yang anda lakukan ialah anda kawal diri anda. Kita tak boleh kawal orang. Kita hanya boleh kawal diri kita. Jadi kena aware benda tu. Kalau tiba-tiba ada orang ajak love affair ke, ada orang yang ke. So you tahu where to stop. You tahu border. So benda-benda ni sangat menarik lah maksudnya. Dan adakah benda ini juga bersangkut paut dengan bukan penyakit lah, apa yang terjadi pada saya, di mana isu saya open je lah sebab mungkin jadi panduan pada semua. Mungkin orang ni harap benda yang sama juga macam Nana. Kut membantu. Dia sampai bila kita tahu dia cuba untuk hantar benda-benda yang tak elok pada saya magic. Untuk black magic untuk saya minat pada dia macam mana dia minat dekat saya. Ya. Itu yang saya cakap tadi, kita boleh kawal diri kita tapi kita tak boleh kawal orang lain, itu normal je. Even sebab tu dalam Islam kita tak boleh tunjukkan sangat yang kita tu bahagia. Kita tu sweet couple tu sebab apa? Sekiranya orang itu terjatuh cinta dengan kita dan kita tunjuk gambar kita dengan pasangan, automatik kita akan benci dekat pasangan kita tanpa sebab. Itu mengenai Ain, penyakit Ain. Yes, energy lah. Maknanya jangan buat orang rasa jealous lah. Itu je lah dia punya objektifnya. Okay. Yes. Okay. So orang ini Amir ni kawan saya ni. Dia cakap tadi, dia kata kalau kedai tu mungkin aura dia dah baik agaknya jumpa Dr. Aziz. Dia kata dia pergi kedai tu ramai orang susah nak minta diskaun dah pula. Alah, Amir. Tapi saya nak beritahu satu perkara lah. Benda ni kita tak boleh stop. Orang pandang kita dengan dengki, pandang kita dengan envy, pandang kita dengan jealous tu kita tak boleh stop. Jadi macam kita nak maintain ni supaya benda ni energy sampai dengan kita. Sebab itu nak maintain. Terapi-terapi ni. So you boleh apply minyak kami ni. Apply minyak kami. Ataupun kalau paling best sekali buat terapi sendiri kat rumah. You mandi, bubuh garam, you bubuh minyak orai. Supaya dia sentiasa positif. Saya cakap dengan semua orang ni. Belum ada lagi terapi oral yang paling hebat kecuali mandian. Yang lain okey. Minyak kami ni okey, boleh. Tapi dia tak sehebat, tak sesuperb you buat terapi. Takkan sama. Yalah. Sebab itu dalam Islam, hukum mandi tu wajib apabila pertama berubah bau badan kan. Berubah bau badan wajib mandi. Walaupun kita tak ada buat apa, kita berpeluh-peluh, balik bau dah masam, berubah bau badan wajib. Dia bukan sunat dah, wajib mandi. Kedua, jika anda tengah bersedih, kusut masai, tak tahu apa nak buat, mandi. Dan kalau anda tengah marah, tengah tak boleh terkawal, duduk sekejap, sejukkan badan, mandi. Banyak kan dalam hukum Islam kita pun banyak mandi wajib lah, mandi tu lah, mandi. Banyak mandi. Betul. Hari Jumaat pun ada mandi sunat. Yes, Imagine sebab tu dalam Islam, orang Islam itu, kalau dia busuk, dia bukan orang Islam. Betul. Yelah, semua ada sebab. Image dia, image tu yang melambangkan kita punya personality. Berubah bau badan dia, maksudnya dia kewajib mandi. Walaupun dia tak buat apa. Maksudnya dia berpeluh pergi exercise, dia wajib mandi. Sebab apa? Bila anda mandi saja, orang baru tu akan muncul. Tak kalau anda mandi dengan bau wangi-wangian. Mandian yang sangat wangi. Ini akan membuatkan hidung anda punya sel-sel tu berfungsi dan dia terangsang dan merasa segar. Lebih tenang kan? Lagi-lagi sebelum subuh mandi kan, doktor? Mandi dalam pukul 4.30 hingga pukul 5 adalah waktu yang paling baik untuk mandi. Okey, adakah disebabkan pada kan kita ada macam dalam Islam pun ada cakap kan, setiap waktu tu dia ada warna-warna dia. So adakah sebab bila kita mandi sebelum subuh tu, waktu tu adalah warna crown chakra tu, yang warna indigo tu, yang warna biru tu. Adakah itu good untuk kita punya kepala, sebab itu colour kat Aries ni. So adakah benda tu yang waktu 4.30 hingga pukul 5 pagi adalah throat chakra. Okay, 4.5 pagi throat chakra. Alright. Okay. Kenapa dia throat chakra? Sebab itu dalam Islam bersahur adalah itu waktu dia. 4.30 Dalam Islam waktu bersahur waktu itu. Dan waktu warna bumi adalah warna biru ataupun warna hampir warna itulah indigo. So apa kelebihan warna ini apabila anda makan pada waktu ini, sistem penghadaman anda berfungsi 120%.
Dan makanan Okey. anda akan menjadi zat yang sangat hebat sebab throat anda sangat aktif. I see. Okay. Aktif. Dia sangat aktif. Kedua, apabila Ha. anda makan pada waktu ini, dia akan membantu untuk sistem tubuh anda mendapat semua zat kerana anda punya organ thyroid ini berfungsi superb untuk membahagikan zat-zat yang diperlukan oleh badan. Walaupun kita nampak aura di bahagian ini warna biru kan. Kalau kita tengok dulu, kalau kecil-kecil kena beguk, mak letak Ya, dia tahu nila. Nila biru. Itu sebabnya. itu ada sebabnya. Jadi kalau anda bermasalah dengan thyroid, ada masalah thyroid lemah, doktor dah diagnose you bermasalah dengan thyroid, apa yang anda perlukan, anda kerap sapukan ataupun pakai tudung warna biru ke, you pakai supitai. So dia akan menenangkan organ tu. Okay. Yes. Jadi itu sebab kalau solat subuh tu aura biru tu yang kita dapat kan. Lagi kalau kita solat awal waktu lagi banyak dia punya vibration time tu. Yes. Okey, waktu-waktu yang kita rasa kita dielakkan untuk melakukan apa-apa aktiviti adalah waktu apa, doktor? Adakah maghrib? Kerana kita tahu waktu tu. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW sangat melarang kita melakukan aktiviti ataupun berkunjung ke rumah orang selepas Zuhur. Selepas Zohor dalam pukul 3 Oh. pukul 4 macam tu lah lebih kurang. Macam Zuhur pukul dalam 1 hingga pukul 4 ni dilarang berkunjung ke rumah orang, dilarang beriadah, dilarang keluar rumah, dilarang melakukan aktiviti yang di luar lah, di lapangan. Pertama sekali, orang waktu ini sangat teruk. Maksudnya bukan 1 hingga 4. oleh UV kan. So ini akan membuatkan sistem tubuh kita tidak berfungsi dengan hebatnya lah sebab panas. Kedua, selalunya lepas makan orang keletihan. Jadi perut memerlukan rehat. Jadi jangan buat aktiviti lah immediately after you having food lah, having lunch. Maknanya kita boleh bekerja lagi lah masih, tapi di dalam Di dalam office. maksudnya kalau kerja Dalam saya doktor memang kat lapangan, takkan saya nak duduk menyogok pula. Saya walaupun makan ikut aura saya kena rehat kejap. tak boleh duduk di tengah panas. Macam tu macam mana, doktor? So anda kena carilah macam mana nak tutup kepala anda untuk menyejukkan tubuh anda. Dia tak ada pilihan. Dan warna waktu tu ketika tu bumi berwarna apa? Merah. Dia lebih kepada warna orange. Warna orange. Maksudnya perut, untuk perut lah, untuk perut berfungsi maksimum untuk penghadaman. Okey, kita baca komen dulu. Nana ni Mr. Zack cakap, vocal modulator pun aktifkan thyroid juga ke doktor? Ya, betul. Itu antara rawatan-rawatan yang kami sediakanlah untuk patient yang ada masalah dengan fungsi suara hilang di waktu pagi, suara yang serak waktu pagi. Okey. Boleh tak doktor elaborate sebenarnya kita kan aura ada 7 warna. Jadi kita tak go one by one lagi tadi. Lupa nak tanya tu. Ada warna-warna dia. Okey. So bermula daripada color biru. Itu warna untuk apa? Dia punya color aura ni. Kita tak nak cerita sangatlah pasal crown chakra, throat chakra. Okey. Ya. Tapi dia punya Yes. Saya tak kenapa nak kena cukup? Yes. Cuma saya nak cakap kalau anda confused, saya ikan confused lah. Banyak sangat nak kena ingat kan. Kita benda yang penting je. Yang paling penting anda ikut sahaja warna harian dan warna aura diri anda. Itu sangat senang. Okey, itu sajalah. Just stick to that lah. Yeah. Okey, saya nak tanya doktor tentang mandian tu. Apa sebenarnya kelebihan kalau saya stres, saya penat, saya rasa sedih, saya buat mandian ais yang dicampur dengan aromaterapi sejuta wajah. Okey, mandian tu akan membebaskan bahan kimia yang kita panggil endorfin dan membuatkan kita rasa gembira sebab dia bauan tu wangi. Lepas tu kat situ dia ada satu shock energy. Maksudnya bila you kena ais, you kena shock. Itu juga. Oh, ada shock. Lagi SHOCK. lagi bagus lah. Ini akan membuatkan you rasa terkejut sekejap. Lepas tu you punya adrenalin akan meningkat. Dan di situlah datangnya perasaan tenang dan mengurangkan stres dan meningkatkan aura positif. Itu yang kalau menggigil-gigil lagi bagus tu. Bila mandi. Kalau vibration dia lagi hebat, lagi sejuk air tu lagi bagus. Kerana apa? Setiap sendi tubuh anda yang ni sendi-sendi anda ni, cartilage ni, rawan-rawan anda ni akan bergegar dan dia akan mengeluarkan kepanasan di setiap sendi. Di mana tiada
tiada lagi teknologi yang dapat mengeluarkan kepanasan sendi tulang, tak ada. Ya. Kepanasan Sebab sendi tulang. kadang-kadang bila lepas kita mandi ais, badan kita rasa panas kan. Dia bukan sejuk. Dia macam ada something, rupanya itu yang Haba. maksud doktor tu. Yang tadi haba tu. Ya. Dan apabila anda mandi ais, apabila anda mandi, tulang anda akan menyejuk. So apa yang terjadi bila tulang anda sejuk? Apabila tulang anda sejuk, dia akan menyerap serta-merta semua kalsium, magnesium, potasium yang ada dalam tubuh anda, dan tenaga ini akan ditukar serta-merta dan akan melahirkan satu lagi hormon yang kita panggil dia Oksitoksin. oksitoksin. Ya. Ini hormon cinta. Yes. Hormon kasih sayang. Hormon kasih sayang. So kita dah hilang geram, kita dah hilang marah. Kita dah tak tahu dah sebenarnya macam mana nak marah ni. Boleh. Macam Berdasarkan daripada pengalaman Nana, untuk 3 hari rawatan pertama daripada Dr. Aziz, Nana dimandikan 3 hari tu sebanyak 7 kali. Mandi ais, okey? Rehat kejap, setengah jam, 1 jam, mandi lagi. Untuk pertama kali, hari pertama, bayangkan macam mana. Sehingga cakap dalam hati, ya Allah, hai, kenapalah aku datang sini. Tengok doktor, dia menyesal doktor. Dulu lah. Itu before kita tak tahu khasiat dia. Lepas tu sampai cakap, yelah macam kita memang tak tahu metafizik. Cakap apa benda nak mandi ais pula. Ya Allah, tadah je lah. Sebab dah tak boleh lari lah kan. Kenalah macam, okey, redha. Okay. Jadi boleh doktor cerita macam rawatan saya mandi ais sampai 3 hari sebanyak 7 kali. Apa sebenarnya motif yang doktor buat pada saya untuk hari ketiga 3 hari tu sebenarnya? Sebenarnya ni Mr. Z cakap nasib dimandikan, bukan dikafankan. Sebenarnya untuk kes-kes Al-Fatihah. untuk kes-kes spiritual, gangguan-gangguan spiritual, kami kafankan. Kalau spiritual. Kalau gangguan-gangguan spiritual, maksudnya terapi ais tu dengan kain kapan. Okey, memang ada Dr. Aziz buat memang macam tu. Yes, kita reform orang. Maksudnya kita kafankan secara saya buat. Sophie dia kena. Patutlah. Mungkin Mr. Z ni pun pernah dia cakap benda yang betul lah Dikafankan. ni. Ingatkan dia bergurau. Okey, faham. Pun pernah dikafankan lah. Okey, teruskan doktor yang kisah saya tadi tu. Okay, macam Nana ni, masa kita diagnosis dia, tubuh dia memerlukan 7 kali untuk betul-betul 100% sembuh. Dan kami ni sebagai terapi, kami bukan saja-saja kau kena mandi 9, kau mandi 10. Itu bukan cara dia. So kami akan diagnose you dulu, kita tengok, dan kita akan tanya diri you sebenarnya. So jawapan tu melalui apply ekosnologi tu, dia akan beritahu tubuh you untuk sembuh berapa kali mandian. So kami hanya bisa ikut. Dan setiap orang berbeza. Setiap orang berbeza dan berbeza rawatan dia. Berdasarkan kepada penyakit yang dialami lah kan? Okey, yang konsep yang dikapankan dan dimandikan ais tu macam mana? Itu kategori macam mana tu doktor? Itu gangguan-gangguan spiritual lah. Dia bukan sakit fizikal sahaja. Dia ada gangguan-gangguan trauma lalu ataupun trauma symptom. PTS. Post-trauma symptom, PTS. Post-trauma symptom disorder. Maksudnya dia ni banyak trauma-trauma lalu sampai kalau kita dengar drama dia tu, kalau kita buat kitab 40 kitab pun tak settle. Contoh Hikayat 1001 malam punya cerita. Ini selalunya saya recap dia, saya terus kapan kan. Ini termasuk yang luka batin, inner child, symptom apa semua. Sebut segala tu, segala luka. Segala luka sejarah lalu kita kapankan. Maksudnya kita fast trackkan semua itu dalam satu treatment. Ya. Okey, Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo baru masuk. Dia tanya tajuk apa hari ni? Kita cerita pasal aura, Cikgu. Dr. Aziz dah senyum. Okey, jadi saya nak tanya pada Kak Sophie. Selepas dikapankan dan dimandikan ais tu, apa bukan perasaan lah, apa dia punya impact dia selepas membuat rawatan tu? Sebab macam Nana hanya mandi ais, hanya mandi ais, tapi macam Kak Sophie dia punya rawatan lagi orang kata advance kan. Kalau kita boleh nanti kita tengok Kak Sophie jawab apa
Sebab kita nak tahu juga kadang-kadang benda-benda macam ni nampak macam pelik, nampak macam simple. Sebenarnya bila kita rangkumkan semua, dia mempunyai, dia akan relate dengan spiritual, dia akan relate dengan kita punya perasaan, menyebabkan kita, okay, kan sebelum ni. Terapi yang kita buat kat Shopee tu, kita buat fast track lah. Fast track. Kita buat fast track dan kita recap in one treatment. Segala terapi yang sepatut dia lalui, rawat dulu luka batin, rawat dulu dia punya akal, lepas tu ranting, semua tu kita recap in one word. In one treatment. Kita buat, kita recap semua. Jadi dia cepat. Cuma you nak hadap energi yang kita transfer kat you ni. Sebab setiap orang ni kami akan energize semula. Kita akan buat aura cleansing. Lepas tu aura upgrading. Selalunya kita akan masukkan aura tu level dia sampai 12. Wow. Itu 12 tu maksimum ke macam mana? Level masuk level untuk orang baru. Untuk kami level aura kami 46. Wow. Okay, kita dapat jawapan daripada Kak Sophie. Okay, rasa relief dan dapat menangis semahunya. Rasa lepas beban besar dan saya dapat tahu apa trigger point saya. Kalau tak selama ni saya macam terawangan dan sangat blur, betul. Okay. So dia tak realistic punya mind dia. Macam Sophie ni dulu masalah utama tak boleh menangis. Dan sampai macam tu sekali dia dah keras sangat apa macam apa doktor dia perasaan. bukan keras, maksudnya dah kering air mata. Okay, dah penat sangat lah. Macam dah tak ada apa yang nak trigger dia. Tapi kalau macam AK pula, cengeng, cepat menangis, cepat menangis. Yang tu macam mana pula? Doktor? InsyaAllah lepas ini kalau anda melalui kami punya treatment ni, akan tetap cengeng. Okay. Tapi cengeng yang positif. Alright. Dia sekarang tak boleh. Dia kadang-kadang dia kejap nangis. Macam tu. Adalah budak pakai baju pink ni lah sebelah ni. Dia menangis siang malam. Alamak. Bucur Tu rahsia. dulu before. Tapi saya lebih outspoken kan. Korang yang menangis nanti. Dia macam ni doktor. Saya dulu waktu saya muda lah, umur 20-an, susah nak menangis. Hantarlah pergi ke motivasi. Sekejap. Baca Sophie punya Sophie mana? jangan lupa masa kecil kau tukang kau kerja Dari kecil sembunyikan nangis depan orang. Sebab saya kecil saya sembunyi. Nak bagi nampak okay kuat. Jadi ego dia sendiri lah. Maknanya dia tak luahkan macam. Yalah kalau kita sedih nangis je lah. Kan setengah orang tapi dia macam malu nak cakap orang kacau kau ni cengeng tak malu lah kan. Mr. Ujang, yang ni bukan metafora, ini betul. Sophie Ali ni dia pernah dapat treatment daripada Dr. Aziz. So dia ada satu tahap tu dia dah tak boleh menangis dah. Dia bukan metafor, dia memang dah tak boleh menangis. So ada something happen dengan spiritual dia yang kenapa dia jadi macam tu. Okay. So balik pada soalan kita tadi. So macam daripada muda dulu hantarlah pergi ke motivasi mana pun. Nangis. Tak nangis. Orang dah menangis dah ni. Kita tak relax je. Kenapa kau nangis ni? Tapi bila dah makin tua ni doktor, dah masuk umur 40. Time tu pula lah baru macam senang kau nak menangis. Dah ada kat dalam ni ke? Apa dia? Sahabat saya ni saya punya moderator ada dalam ni punya. Hai Mina. Mina. Okay, sebab Kak Sophie cakap saya sebab parent divorce masa kecil, sedih tu pendam. Ya, itu inner child lah, inner child punya luka. Okay, menjawab soalan kita tu, adakah itu normal ataupun berkaitan dengan aura juga ataupun macam mana? Sebenarnya apabila kita memendam rasa, maksudnya kita tak luahkan rasa ni, kita pendam, kita geram, lepas kita let go, konon lah Konon lah masa tu. Konon. Sebenarnya benda tu semua dia store dekat kita punya subconscious. Okay. Subconscious, kalau siapa yang belajar sains, you tahu kan medulla oblongata ni. Oblongata, yes. Medulla oblongata. So kat situ adalah subconscious lah dalam bahasa. So dia store kat situ sebenarnya pemikiran tu. So kalau you terlampau berduka lara non-stop, sebab you tak keluar daripada circle ni, sentiasa dalam kelukaan tu, so dia akan store kat subconscious dan dia store dekat perasaan ni. So apa yang terjadi, perasaan dan pemikiran ni sentiasa berperang. Perasaan pemikiran yang sentiasa berperang ni, so keluar satu penyakit yang psikologi sebut, kita sebut apa? Bipolar, yes. Itu. So ini adalah perasaan dan pemikiran. So benda-benda ni adalah energi yang terkumpul yang tak keluar. Macam mana nak keluar? Bukan boleh ambil, buang. Pergi sedut vacuum ke apa? Dia bukan macam tu. Dia bukan boleh hilang dengan diluahkan.
Ya. So dengan Okay. jadi color vibration therapy datang satu teknologi yang mana perkara ini kita recap. Mm-mm. Recap semua yang psikologi words tu kita recap dan kita treat dia dan dia akan hilang. Begitu seperti dia ambil dia campak gitu. Okay. Nana Alright. ya. Uh-uh. Dan kami sebagai psikologis, kami hanya akan dengar dan kami tak akan bagi tahu Nana kau kena buat macam ni kena tak. Mm-mm. Dan saya akan tetap tersenyum mendengarkan kata-kata Nana. Sebab apa? Apa pun yang Nana cakap masa tu? Orang yang jiwanya mati, you cakap apa pun tak ada makna. Ya. So tugas Dia tak ada- you sebagai healer ialah menghidupkan jiwa tu dulu. Suburkan Apabila balik. dah Ya. hidup, jiwa itu dah tahu what is going on, baru boleh kita letak words kat dia. Yelah. Dia dah berada dalam satu mood menerima kan. Ha. Terus rabuk otak, jumpa orang, dia ceramah you kena buat macam ni, you kena buat macam ni. Ha. Silap bukan you ceramah, you tumbuk muka. Ya. Sebab Risau. tu, masa Nana kena depression, Nana tak pergi psychiatrist. Dah lah nak kena tunggu. Saya cakap itu, penat. Jam. Psychiatrist ni sangat perlu. Sebab you nak orang yang you trust to share. Psychiatrist ni orang yang you boleh trust sebab dia berkelayakan. Dia ada sijil Ya. mendengar dan dia boleh jaga you punya rahsia. Dia macam hantar kereta pergi mekanik lah. Dia tahu mana nak repair. Sebab dia orang memang dilatih, memang hebat. Tetapi saya nak kena beritahu, ada orang tak suit this kind of treatment. Ada orang dah beyond dah, dia ni dah hampir gila dah. Memang betul. Yelah. Okay. Orang dah hampir gila dah. So dia orang ni nak urgent attention. Dia dah tak boleh nak berkala. So dia kena buat hari-hari macam mana. Dia Okay. tak Jam kat kata kepala. bulan depan tak ada. Okay. Okay, doktor. Saya nak minta doktor komen sikit. Saya sebelum dan selepas menerima rawatan doktor. Kalau kita cerita pasal dulu dan cerita pasal sekarang, dengan treatment doktor ni, apa yang doktor boleh katakan pada mereka yang tengah menonton live kita hari ni? Sebenarnya semua penyakit tu dia datang berpasangan. Setiap penyakit dia datang dengan ubat dia. Setiap masalah datang dengan penyelesaian dia. Tetapi kita sebagai pemilik diri ni, yang mempunyai roh di dalam jasad ini, kita selalunya peduli ataupun kita selalu mengambil hak Allah. Kita nak selesaikan masalah kita. Ya. Itulah masalah dia. Kita tak total surrender to Allah dulu. Sepatutnya kita total surrender to Allah dulu. Ya Allah, aku tak tahu macam mana nak selesai ni, Ya Allah. Aku ni, Ya Allah, malam ni letih. Aku nak tidur. Ya Allah, aku minta engkau selesaikan semua, Ya Allah, dan bagi aku tidur yang lain. Yes. Komunikasi dengan Tuhan tu. Ya. Sepatutnya itu total surrender you. You kena serahkan kepada Allah Ta'ala. You ambil hak Allah. You nak selesai semua perkara. Maka you gila. Betul. Ya, itu yang jadi macam-macam tu. Dan sudahnya Betul, akhirnya yang kalau kurang sikit iman itu yang okay lah, aku end our life lah. Ya, betul. Okay, teruskan doktor dengan soalan Lepas tu? saya tadi. Apa Nana? Okay. Saya nak doktor komen before dan after saya menerima rawatan dengan doktor. Okay, Nana mula dia datang berjumpa dengan saya, tuan-puan. Ini kronologi. Ya, kronologinya. Kronologi. Nana ni, dia datang berjumpa dengan saya tanya dia apa yang terjadi Nana. Doktor, saya tak tahu, saya nak duduk dalam rumah, saya tak nak jumpa orang semua tak suka dengan saya tak jumpa orang. Okay, ayat dia pertama. Yang kedua, sebenarnya Nana nak buat apa masa tu? Entahlah doktor, saya pun tak tahu apa saya nak buat, saya tak tahu apa saya ni, sekarang saya lukis kasut. Doktor nak kasut ke ni? Kasut. Kasut? Intonasi tu lain sebenarnya. Bukan saya nak baling doktor kasut. Lepas tu dia Oh, buat balik. lepas tu Bukan. Okay. bag tu yang dia lukis lah. Dia Bag, lukis. bag. Oh. Doodle. Doodle. Lepas tu dia datang. Hari kedua dia buat bag tu. Renung bag tu saya pandang. Okay. Alright. Lepas tu saya cakap okey lah Nana, tak apalah. Buatlah dulu apa yang Nana nak buat. Bagi saya selesaikan dulu you ni. Sebab you sekarang ni tak settle. You tak waras. So jangan buat okay. apa keputusan dalam keadaan you tak waras ni. Bukanlah tak waras tu dia gila. Maksudnya dia tak settle dari segi emosi. Ya. Dari segi emosi. Jadi saya kata kita let kita rawat dulu. Lepas rawat ni buat keputusan. Apa benda.
Dan selepas tu rupanya dalam tempoh itu dia dah belajar lah dengan nak jadi ni lah, nak jadi presenter. Yes. Kan? Okay. Jadi lepas kita habis rawat tu saya cakap, okay apa you nak buat? Dia kata saya nak buat studio doktor. Okay kan ni balik ni you buat studio. Ni lah yang kita nampak ni, dia dah buat studio. Yeah. So yang saya nampak sekarang Nana firm, Nana tahu apa dia nak buat. Dia tahu hala tuju hidup dia dah. Dia tahu macam mana nak menikmati hidup. Yes. Betul. Dia dah tahu dah macam mana nak menikmati hidup ni. Apa nak buat sampaikan. Dia dah ada purpose. Dia dah ada purpose dah. Dan sekarang tak cukup masa tu. Ya, betul. Dah tak cukup masa pula isu dia. Ya, betul. Tak cukup masa pula dah. Itu maksudnya bila live you banyak content, you sihat. Ya, betul. Dia tak banyak masa untuk buang-buang masa. Semua tak ada. Wasting time Ya, tak ada. maknanya you sihat. Itu sangat penting lah sebenarnya. Okay. Selepas, maknanya sekarang Nana purpose. So, untuk orang yang kurang isu macam Nana, mungkin dia dah ada depression. So, dia dah ada limitation sikit dengan dia punya mind direction apa semua. So, kalau orang yang masih lagi adakah itu macam satu gerak hati? Contoh, tiba-tiba rasa macam mana tiba-tiba kepala tu terfikir je, kau kena exercise. Macam tu, macam tiba-tiba ada satu pop dia lintas exercise. So, adakah benda tu benda yang sepatutnya kita ikut ataupun ke kita sebab benda tu terfikir saja? Itu selalu. Kalau you rasa benda tu tidak memudaratkan you zahir dan batin, why not? Just ikut je lah. Ikut je lah. Tapi untuk orang-orang yang tak ada, doktor, saya tak gila, saya waras, saya okey je. Cuma saya nak upgrade aura saya nak upgrade diri. Saya nak upgrade new skill. Anda boleh cuba buat terapi ni. Kerana bau harum, siapa yang tak suka benda wangi. Bau harum, warna bunga ataupun bau-bauan yang ini sangat memberi kesan positif kepada jiwa kita dan emosi. Dan ini akan merangsang saraf pada hidung untuk menaikkan mood. Ya. Jadi kalau anda ada resedung, rawat dulu resedung anda. Kalau anda sneeze kerap, rawat dulu sneezing sebab dia tak boleh smell. Saya. Tak boleh. Dan ini sangat membantu untuk anda merasa tenang. Ni untuk so apakah rutin dia kalau anda nak betul-betul sihat? Macam mana rutin dia anda nak sihat? Anda nak maintain supaya aura anda ni positif. So macam rutin mandi itu membersihkan diri. Pertama sekali mandilah. You mandi. Carilah yang paling wangi. Kalau tak tahu boleh pakai skandal ni. Betul. Ingatkan ya Allah. Bila dengar skandal tu macam skandal. Nama tu. Ya Allah ya Tuhanku. Okay. Skandal ni. Ni kalau antara bauan yang sangat membuat saya bersemangat. Bau skandal ni. Krim tangan ni. Dia letak kat body you. Lepas you mandi. Dia sangat bagus. Jadi yang kedua, cuba menata riak ataupun make up. Ya. Kalau boleh tidurlah sebelum datangnya larut malam, tengah malam. Jangan tidur 10, 11. Jangan tidur pukul 4 pagi. Jangan tidur pukul 1 pagi. Cubalah tidur awal. Lepas tu kalau boleh, bangun dan waktu paling pagi, 4:30 pagi. Sebab tu kena tidur awal. Kalau pukul 4 baru nak tidur, pukul 4 nak bangun macam mana kan? Kena sayang diri dulu. Kalau nak tolong orang, tolong diri dulu. Ya. Kalau orang rasa nak makan sedap, tak payah ajak orang. Pergi duduk kat situ, nikmati makan. Pandang, mak sedap ni lauk ni. Tak payah ajak Nana. Kamilah. You tengok steak tu. Ya, kita rasa dulu, feel dulu benda tu. Kalau kat atas steak tu dia cucuk bendera, ambil gambar bendera. Kenapa kena ada bendera ya atas tu? Sampai sekarang tak faham. Kenapa dia kena letak bendera atas stick tu? Ada tak? Ada teori ke benda tu? Saya ada share dekat WTP saya. Sebab ada orang tanya. Macam dia tanya. Okay. Dan kita kena sedar bahawa setiap orang ada kelebihan dan setiap orang ada kekurangan. Okay. Jadi kita takkan marah orang. Kalau orang tu tiba-tiba dia lembab, dia slow, dia tak faham. Yang tak faham pun ada. Aduh. Kalau kau dah bercakap dengan dia 4 hari 4 malam, hanya satu je dia faham, kita kena faham bahawa dia tak faham. Ini bukan cerita Slow Nana. learner lah. Ini bukan cerita Nana. Tak ada. Jangan. Dia tak dijauhkan. Doktor macam tak jawab je.
Orang lain. Dia kena reformat dengan saya lah. Sikapankan dulu jasad Okay. supaya dia menjadi jasad yang baru. Ingat tu. Reformat Ini ni bukan, macam ini bukan main-main Ini adalah tips untuk reformat balik menggunakan kakapan dan dimandikan dengan ais. Ada reformat sebab-sebab kan. tertentu. Cikgu Jinggo semalam tu, dah reformat dah. Cikgu Jinggo marah betul dia. Dah reformat. Okey, teruskan doktor. Jangan layan Niki. Dia kena reformat juga tu. Tak je, dia selingan. Lepas tu, kena rajinlah beribadah. Beribadah Ya. lah. Itu meditasi kan? Beribadah lah. Meditasi. Beribadah lah. Lepas tu kena bersyukur. Macam mana bersyukur ni? Bersyukur ni bukan cakap I bersyukur tak. Alhamdulillah. Okey. Apakah bersyukur? Bersyukur ni ialah sharing apa yang you ada dengan orang lain. Ya. Itulah bersyukur. Sebab kita akan dapat lagi banyak kan lepas tu doktor kalau Ya. kita buat sharing. Kalau you sharing, Allah akan hantarkan yang hebat-hebat untuk anda. Lepas tu kita dapat Dotazi Nana. Kita dapat Dotazi, dapat Cikgu Jinggo. Ada tak perasaan yang lebih tenang bila Eki dah kenal Cikgu Jinggo, Dr. Syari dengan Dr. Haji? Dia macam mana? Macam mana perasaan tu? Dia jadi macam kita rasa seronok sebab kita ada someone yang kita rasa macam kita nak refer tu. Faham tak? Dia macam kalau sekolah kan okey cikgu kita belajar. Tapi yang ni dia lebih daripada tu. Ya, macam kita dengan Halim Osman pun macam tu, dengan Dr. Aziz. Dia serta-serta benda tu kan. Okey Dr. Aziz hari ni, okey aku nak tanya pasal benda-benda ni. So segala persoalan kita sebelum ni terjawab. Jadi dia dah tak tertanya-tanya dah. Sebab kita tahu macam sebelum ni kan orang kata okey kena pakai pink. Allah, kena pakai baju pink ke? Rupanya brooch pun boleh. So benda tu dia dah simplifykan kita punya kompleksiti dalam kepala. So itu yang penting sebenarnya. Kena ada orang yang lagi pakar. Okey, saya nak tanya doktor sebelum doktor cakap. Sebab kalau doktor cakap, dia akan betul sambung. Okey. Bila kita berada dalam circle yang negatif, yang jenis suka membawang, yang jenis suka, kita tahulah, yang suka merendah-rendahkan orang, yang benda-benda yang negatif. Apa akan jadi pada tubuh kita? Adakah kita akan absorb aura itu dan menyebabkan kita pun jadi negatif ataupun macam mana doktor? Okay, tubuh kita ni dia tak ada butang. No, I tak nak ni. Okay, yang ni I tak nak. Okay, yang ni I tak nak. Dia tak boleh filter. Dia tak boleh filter. Dia menerima sahaja apa yang anda hidangkan. Dia macam sponge doktor. Sedut je. Sponge. Dia absorb je. Jadi, apa yang saya cuba bagi tahu kat sini, kalau orang lain kata you bodoh, it's okay. Kalau orang lain kata you kalut, it's okay. Tapi jangan diri you sendiri yang cakap you kalut. Jangan diri you sendiri yang kata you bodoh. Jangan diri you yang mengatakan benda yang tidak patut dikatakan kepada Tuhan. Yes. Sebab kita ini, dia receive je apa yang kita katakan. Tetapi sekiranya anda mempunyai aura yang sangat hebat, energi anda, electromagnetic system yang circle di sekeliling anda sangat hebat, sangat kuat wave dia, orang-orang ini tidak akan berani mendekat. Tidak akan. Oh. Maknanya kalau saya berada dalam kelompok yang dia macam tak nak dekat, adalah sebab ni energi ni lah doktor, aura yang tu. Yes. dia rasa macam mana doktor? Orang tu tak nak dekat dengan kita sebab dia rasa macam tak suka kita ke? Ataupun dia rasa macam susah nak dekat dia ni? Oh dia takut Dia takkan berani. Siapa berani nak membawang dengan saya? Oh ya? Patutlah masa dalam tu orang sebelah saya dia tak nak berbual dengan saya, dia lebih suka berbual dengan orang sebelah. Saya cakap kenapa dia ni? Rupanya orang tu tengah bawang. Memang ada berseimbang lah kan jenis. Sebab jenis saya, kalau saya tengah fokus, saya tak nak dengar siapa pun berbual. Saya memang fokus, saya akan tulis kan. Macam kita dalam kelas, kita fokus kan. Yang jenis pun suka berbual. Jadi bila tengok, mungkin dia tengok saya ni jenis fokus. Jadi agak tu dia macam tak nak. Okey tak doktor? Like. Okey je doktor? Okey. Okey. Okay, sambung. Okay, Okey. sambung Nana. Okey, disebabkan mungkin orang yang duduk sebelah saya tu jenis suka berbual. Jadi dia lebih prefer untuk berbual sebelah kanan daripada saya yang duduk sebelah kiri. Sebab saya seorang pun saya masih boleh okey lagi lah. Tak perlulah saya nak bersembang orang sebelah sebab saya memang fokus pada apa yang saya buat waktu tu. Adakah itu sebabkan aura juga doktor? Yes. Sebenarnya orang yang positif, orang negatif takkan dapat dekat. No wonder. Yang shield tadi tu lah. Tadi tu. Siapa yang berani nak membawang dengan saya? Saya bawang dengan dia terus.
Pisau. Ambil pisau. Apa? Patut ada certain kawan-kawan daripada TikTok yang beri saya ketekan, saya dah tak boleh nak terima lagi. Tak boleh tolerate. Faham tak AK? Faham? I mean cukup sekali kita dah bagi peluang, and then bila untuk bukanlah mungkin aura tu juga, energy tu juga yang menyebabkan kita rasa macam aku dah tak boleh dah nak join lagi, aku tak boleh nak macam dulu lagi. Mungkin adakah itu juga? Siapa-siapa yang dah buat terapi aura, macam contohnya saya lah. Kita memang update aura kita every 3 days. Setiap 3 hari kita akan buat terapi ais. Dan selalunya kalau kes-kes berat, saya the whole day, malam tu pukul 12 saya akan buat terapi ais. Di rumah. Di rumah. Orang-orang yang macam kami, yang kami sentiasa bergulungan dengan negatif energy ni, negatif aura daripada orang yang datang. Betul juga. Sebenarnya kita nak retain orang kami. So yang pertama sekali ialah kita kena rawat diri kita pertama. Yang kedua, elakkan mendengar benda lucah, benda-benda kotor, sumpah serana. Jangan tengok film blue. Ni jangan tengok blue film. Jangan tengok orang bolen. Apa dia? Bolen. Bahasa Perak. Alah, benda ni. Jangan tengok naked. Okey. Cakap pasal putih pun faham. Alah. Okey. Benar teman. Menyampak tiba. Okey, lepas tu. Jangan tengok benda-benda lucah. Jangan tengok benda-benda yang akan merosakkan aura you. So you jangan dengar benda-benda yang negatif. Kalau you nampak, kalau you baca benda tu dalam WhatsApp group, benda ni akan membuatkan aura you rosak, you keluar dulu. Even orang bercakap pun kan? Yes. Atau you just ignore. Ini sangat bahaya sebab dia akan membuatkan orang kita menipis dan bocor. Saya tak faham kenapa orang suka sangat bercerita benda tu, double meaning lah apa semua. Saya tak faham. So, benda tu doktor, dia macam tiba-tiba saya filter orang tu. Cakap, apa pasal dia ni duduk cakap benda-benda macam ni? Attitude yang tak sihat lah. Lalu cakap macam tu, dia bermasalah dengan jiwa dia lah. Okay. No wonder lah. Nana patut, bila Nana masuk dalam satu group parents tu kan, memang kita nampak ramai yang negatif. Positif ni memang sentiasa kena bully lah. Betul. So Nana cakap, tak boleh, I kena keluar daripada group ni. So Nana sebelum apa-apa, Nana keluar dulu daripada group tu to make sure husband dia dekat situ sebelum dia keluar. So dia mewakili Nana lah. Memang tak boleh, memang terlalu toxic sangat group tu. Dia memang akan mengganggu jiwa kita. Adakah itu sebab aura kita dah getting better, so sebab kita refuse benda tu, ataupun sebab benda kita tu memang kita positif orang, jadi kita tak akan dapat sempurna. So kita yang sendiri tolak benda tu Dia automatik lah. Faham. Teruskan. Ada apa-apa soalan lagi tak sebelum kita mengakhiri kita punya live pagi ni? Soalan kita tadi untuk yang tadi yang bab kita punya social issue kita. Tapi kalau bab makanan, hari tu AK ada tanya kat soalan dengan doktor, tapi tak tahu, maksud tak ingat doktor jawab apa. Kalau kita warna-warna diri ni sebenarnya ada makanan yang anda allergic, anda tak boleh makan. Tapi saya tak bawa listing dia tu hari ni lah. InsyaAllah nanti kita sambung. Jumpa Dr. Aziz lagi. Alright, lagi. Sambung. Cuma saya nak kena beritahu lah satu perkara. Untuk anda kekal sihat mental, untuk anda kekal mental, kurangkan circle yang negatif. Definitely. Yang kedua, kalau dia tu adik-beradik kita. Ini adik-beradik kita. Dia tu memang adik-beradik kita seibu seayah. Sedara sedaging semua. Sedara sedaging. Kalau dia ni toksik tak apa. You kena dulu kena tutup dulu hubungan dengan dia, berhenti sampai anda sembuh. Lepas anda sembuh, anda boleh hubungan. Tapi jangan close. Sebab dia akan harm you. Zahir dan batin. Tapi apa yang ada orang tanya, doktor, memutuskan silaturahim tu berdosa, hukum dia. Sebenarnya dalam Islam dia ada 2 perkara. Saya tak nak bercerita sebab kita sama Islam. Saya nak cerita tentang Islam. Dalam Islam ni, kalau dia lebih mudarat dari kebaikan, tinggalkan. Sebab itu ada hukum cerai. Dalam Islam, kalau itu lebih mudarat dari kebaikan, tinggalkan. Untuk sementara. Kalau dia adik-beradik, lepas dia sembuh, hubungi balik. Dia takkan putus silaturahim tu, insyaAllah. Tapi untuk orang luar? Untuk orang luar, tinggal dia terus baik. Blackout lah.
Tapi kalau kata duduk satu rumah, contoh duduk satu rumah macam AK dengan adik AK, duduk satu rumah, adakah dua-dua ni kena ikut buat treatment yang sama supaya kita dapat frekuensi yang sama ataupun dia just boleh Macam saya cakap lah, kalau kita dah tak boleh apa, dia memang serumah, sebilik, sebantal, kita kena tukar, kita kena divide attention kita tu, kita jangan pedulikan karakter yang teruk tu. Sebab yang kita benci ni di dunia ni, yang kita benci ni bukan benci ke orang, kita benci kelakuan orang. Attitude. Attitude dan kelakuan dia yang kita benci. Kita bukan benci kat person tu, kita benci kelakuan dia. Tetapi di dalam semua kejahatan dia tu kadang-kadang ada baik dia. Ya. Betul Mustahil tak ada baik dia. Takkan tak ada. Kalau kita nak menyelamatkan jiwa kita ni dan perasaan kita ni, jadi kita boleh block dia sementara. Sampai kita tu sembuh. Lepas kita dah sembuh, kita boleh hubungi balik. Tak ada isu. Jadi memang saya nak akan berjumpa dengan doktor dalam masa terdekat. Saya nak buat treatment mandi ais. Kita betulkan urat-urat yang dah terplay out tadi. Dan juga nak minta ni lah. Nak minta doktor untuk kuatkan kembali ingatan untuk otak saya berfungsi dengan lebih baik lagi. Sebenarnya dekat tempat kami, tempat kami lah dekat vibration therapy, kita memang ada formula NW untuk sakit mental. Apa benda NW? NW tu kami punya formula lah, sukrose kami. Yang untuk sakit mental, untuk depression, untuk orang yang kurang gembira, untuk orang kesedihan. Jadi selepas kami treat, anda kena makan formula-formula kami yang kami dah sediakan untuk anda. InsyaAllah dia akan membantu dengan cepatnya. Dia akan bantu. Untuk 2 hari je makan benda tu, formula tu. Dia bukan macam ubat darah tinggi yang you kena makan all the time. AK tahu Dr. Aziz dia bukan jenis yang macam tu. That's why AK prefer dengan method yang macam ni daripada you, okay ni ubat ni, segenggam ubat kau makan. Rosak buah pinggang. Ya. Tapi kalau kita dah biasa dengan kita dah biasa mindset kita dengan ubat hospital, bila Dr. Aziz bagi 4 botol untuk 2 hari tu, cakap doktor ni betul ke tak betul? Takkanlah ubat ajalah, takkanlah formula macam ni boleh menyembuhkan penyakit depression yang selama 5 tahun anda hadapi. Bayangkan, okey? So cakap tak apalah, kita tawakal ya. Semoga benda ni orang kata dipermudahkan untuk sembuh. Jangan mesti doktor Aziz cakap, ada juga tak percaya kau dekat. Yelah, kita awal-awal tak kita semua rasa ragu-ragu kan. Naif lagi kan. Nana tak tahu tentang metafizik. Nana tak tahu tentang perubatan alternatif yang macam Dr. Aziz buat kan, baru kenal. Jadi bila dah melalui rawatan demi rawatan, memang benda tu memang boleh kita katakan miracle atas izin Allah. Yes. Apa yang berlaku semua ikhtiar kita lah. Ya, apa yang berlaku semua atas izin Allah, sama ada kita menerima penyakit dan kita nak cari orang yang merawat penyakit, dan juga untuk kita sembuhkan penyakit kita. Semua izin Allah. Sebab dalam 5 years tu, bayangkan anak, padahal Dr. Aziz kat Setapak je, tapi tak jumpa. Jumpa dalam TikTok. Sebab sebelum tu tak silap Nana tahun 2020 Nana dah start solat. Ni Nana buat qiyamulai, solat sebab itu tahajud. Nana, doa Nana tu sebenarnya diatur jumpa Dr. Aziz. Yes. Solat tahajud, menangis-nangis bila kita macam orang buat kita macam balik tu sampai setahap baca Al-Fatihah tu untuk jiwa kita tu sampai menangis-nangis bila kena depression kan. Dalam 1 week tu dia punya sedih tu mengalahkan orang kata mati laki. Bayangkan keadaan Nana. Belum kita cerita pasal sebulan. Jadi lepas Nana buat tahajud tu, Allah memang bukakan satu jalan. Di mana Nana jumpa Dr. Aziz, Nana tahu khasiat mandi ais, dan terus Nana buat rawatan dengan Dr. Aziz. Alhamdulillah. Sebenarnya Nana tu dia minta tu kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah tu datang makhluk dia untuk bantu. Betul. Sebab itu fokus apa yang kita nak sebenarnya. Doa tu fokus apa yang kita nak je. InsyaAllah dapat. Kami tu kan repair dia. Kami ni mekanik. Ya, betul. Tools, hanya tools perantara saja. Tapi yang selebihnya kita yang minta. Sebab benda ni kalau tak diizinkan oleh Allah, benda tu takkan baik. Benda tu tak akan jadi tak baik lagi. Kenapa? Adalah tak payah, sebab tu. janganlah takbur sangat semua benda tu datang daripada engkau. Tak ada maknanya. Benda tu telah disusun. Okey? Kelebihan mandi ais ni last dia akan beri 4 jenis hormon. Dia akan merembeskan 4 jenis hormon. Yang pertama tadi namanya dopamin. Dopamin ni
Tidur dia cukup, dia rasa seronok nak pergi exercise, suka nak exercise, suka solat, suka nak bersembang, pandai gelak. Ada hormon. Macam ni. Lepas tu Okey, dia ada baik. endorfin lah. Endorfin ni dia macam morfin. Kalau kat high, dia akan rasa tertawa, suka dengar cerita, pandai gelak, faham joke. Dia tak mendata lah hidup tu kan. Macam buat joke dia macam tengok orang tu. Dia tak loading lama. Tak ada colour. Okay. Dia boleh menikmati makanan, dia suka benda manis, dia suka kek, dia suka aiskrim, dia suka tengok movie. Ini hormon dia. Lepas tu oksitoksin tadilah, hormon cinta tu. Dia suka tengok cerita love, suka dengan lagu romantis. Dia berbagi kasih sayang kat binatang, empati orang. Lepas tu dia dapat menikmati kehidupan dia. Dia dapat mendengar lagu-lagu yang indah, menikmati muzik. Itu dia maksudnya hormon ni stabil. Oksitoksin. Dia memang berminat untuk membuat kebaikan, bantu orang lain, tolong orang lain, buat kerja NGO, buat kerja humanitarian contoh. Lepas tu dia ada satu lagi hormon nama dia serotonin. Serotonin. Serotonin ni maksudnya, ini serotonin ni kebanyakannya dilakukan, ini saya wajibkanlah orang ni kalau lepas habis terapi air dengan saya, suruh berjemur waktu pagi. Berjemur Sorry doktor, apa dia? Lepas terapi mandi ais tadi, lepas tu? Suruh berjemur waktu pagi pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Dapat vitamin tu, alright, magnesium. Vitamin D tu. So dia akan membuatkan hormon serotonin ni boost. Dan orang akan melihat anda tu dia cepat rasa tertawan. Yes. Risau juga doktor, dah tertawan tu. Cepat dah kena. Tertawan tu maksudnya you akan menarik orang yang positif kat anda. Frekuensi lah. Akan duduk dalam circle yang positif. Lepas tu anda berminat untuk jalan-jalan, untuk pergi hiking, buat outdoor. Main Nak jumpa badminton. orang, nak jumpa orang balik. Lepas tu nak jumpa orang balik. Lepas tu kalau you nampak orang tu bermasalah, you doakan dia. Itu tanda-tanda hormon you stabil lah. Yang positif kan. Empat-empat hormon ni stabil, orang anda akan super. Ya. Adakah saya berjinak main dengan kuda ni punca ni? Sebab Kalau dia dekat dengan nature, maknanya okey lah. Sebelum ni kan tak nak keluar rumah. yelah. Orang pun tak nak, ini kan Enjoy. kuda. Lagilah Nana tak nak jumpa. Tiba-tiba nak jumpa kuda. Dah okey sangat. Tapi itulah saya rasa macam yelah kalau kucing kita tak boleh tunggang. Jadi why not belajar kuda? Ya, betul Kan lah. macam ada connection, ada bonding dengan binatang. tu. Sebab kuda kan dia boleh sense kan kita punya aura. Kalau aura dia dia. aura tak bagus, dia lari. Betul. Orang tu okey ke tak okey? Binatang Ada depression dia takkan bagi ditunggang dia. Dia akan ikut dia akan ikut juga dia ni. Dia akan buat hal. Dia akan buat hal juga. Dia sebenarnya semua benda dalam dunia ni, kalau anda ingin tahu, supaya anda tu kena positif dulu. Anda kena positif. Dia akan positif dulu. Dia sebenarnya rasa sehatnya, rasa sihat, rasa tenang ni hanya orang yang lalui je tahu. Macam Nana ni, dia lalui. Jadi dia tahu rasa tu. Rasa sihat tu macam mana. Eki duduk dengan Nana pun, dia tak rasa tense. Dia bila duduk dengan Nana, dia rasa macam idea tu keluar je. Setiap kali dengan ni. Sebab you akan rasa seronok duduk dengan orang yang positif orang ni. Dia bukan seronok you nak ni, tak. You rasa macam dia something. Dia sembang dengan dia ni rasa best okey je. Kalau dengan dia okey je. Macam tu. Sembang dengan dia ni best lah. Dia takkan jadi negatif. Dia takkan komplain. Dia takkan cerita benda yang sedih. Dia takkan drama. Dia takkan drag kita ke satu spot yang negatif tu. Itulah saya sebenarnya tengah nak brainwash AK juga ni supaya jadi lebih firm. Sebab dia warna biru. Tapi jiwa ya Allah, jiwa pink. Jiwa dia pink sebenarnya. Tak, memang kena sangat jumpa mudah. Dr. Aziz. Sangat mudah. Maksudnya memang people pleaser. People pleaser. Benda tu sebenarnya sama je dengan kemahiran hidup yang lain. Benda tu kena dipolish, kena apply, kena upgrade. Sama je. Maksudnya teknik-teknik ni kita nak
kata no, to say no ni kita kena belajar, kena polish, kena apply, kena buat, kena praktikkan. Dia akan jadi satu. Jadi orang akan respect kat kita. Ya. Akan respect kat kita. Maksudnya orang tahu kita punya principle of life. Ya, dan kita akan nampak macam mahal sikit kan. Kalau tak semua boleh je. Lagi satu, orang tahu kita punya principle of life. Ya. Kadang-kadang kita terlalu available. Bila kita terlalu available dengan orang takkan appreciate pun. So kadang-kadang kita kena tarik sikit. Eksklusif sikit. Yes. Macam tu lah. Kalau you bercinta dengan orang, tak tercinta pula dah. Alah ni malas. Okay, cerita. Kalau anda bercinta dengan seseorang dalam fasa love bomb ni. Moon love. Baru terjatuh dalam percintaan, di alam percintaan. Untuk first fasa tu, you gila dia tahap A. Excited dia tahap A. You nak dengar suara dia hari-hari, you nak WhatsApp. Tengah hangau lah ni. Hari. Kalau dia balas tu cepat nak balas. Kalau dia hantar 2 perkataan, you hantar 20 perkataan. Oxytocin level 24 lah cerita dia. Siapa yang lakukan perkara ini, anda adalah orang yang akan ditinggalkan dengan cepatnya. Kerana terlalu ni Terlalu bergantung. obsessed sangat. Tak, macam Teke cakap, you are too available. Too available. Tu masuk konsep available tadi tu. So adakah macam lepas ni kena jauh-jauh mas sikit lah. Macam tu lah maksudnya. Dia hanya Just cinta. play hard to get. Dia hanya cinta. Belum pasti jadi ke tidak. Betul. Susah Dr. Aziz nak explain kat aku. Maklumlah single sampai 40 kan dia macam tolonglah buat sesuatu, aku nak doktor. fahamkan dia ni. Masukkan dia dalam lori ais terus. Jika Tune anda balik. jangan beria. Ya. Jangan beria. Don't too much. Don't too much. Kalau gila sangat kat dia ni memang sejuk je mata aku mandang. Dia ni kalau buat aku jadi tak keruan. Aduh. Okay. Dia belum lagi menerima hentakkan tangan aku terima nikahnya. Oh. Kejutan. Gitu. Solemnize in English. Colonize, yes, really. After we got the ablution. Ya, kalau dah solemnize, yes. Betul. Masa tu baru nak beria. Orang yang setia, orang yang too sweet in love, in couple, selalu kena tinggal. Ya. Itu yang masa tu baru gedebab jatuh. Time tu lah kau tinggalkan aku tanpa pesan lah apalah. Okay, no wonder lah dulu Nana lebih suka menghancurkan hati lelaki. Sebab tak nak kena macam ni lah. Adakah itu impact dengan Belum lagi, masa tu belum kenal. Masa tu belum kenal. Sebab apa tahu? Sebab takut, trauma, takut dikecewakan. Sebelum kau kecewakan aku kecewakan kau dulu. Goodbye. Betul. Kalau kita tengok perempuan yang sangat setia, yang sangat lurus, yang sangat baik dalam percintaan ni, selalu kena tinggal. Akan kena tinggalkan. Dia punya tak boleh accept tu. Tuhan je yang tahu doktor. Kalau you nak bercinta seadanya. Kalau hari ni call, tak call sudah. Teruskan hidup anda. Ya. Tapi itulah. Susah. Benda tu is a challenging part lah. Sebab dia tuntutan emosi tu kan. Kadang-kadang Apsa rindu sangat ni. Dia macam tu. Tak pun dia asyik pegang phone macam ni tengok WhatsApp. Bila lah nak hantar mesej ni lambatnya. Ya Allah. Come on. So many things to do in life. So tunjukkan kepada dia bahawa anda ada value, you ada live content, you mengadakan masa untuk dia. Supaya dia appreciate yours. Apabila you available, dia nampak you sentiasa ada masa untuk dia. So dia tak akan appreciate you. Dia tak akan appreciate you. Jadi, kita nak tunjuk kat situ, aku ni pilih engkau, babe. Jadi aku adakan masa je. Kalau aku tak balas, maksud aku tak nak engkau. Kita tiada dosa. Dalam hidup ini memang kita ada pilihan dan kita berhak memilih yang terbaik untuk diri kita. People come and go kan? People come and go. Tetapi kalau dah kahwin itu drama lain lah. Tapi kalau dalam alam percintaan ni, dalam percintaan ni jangan beria. Jangan beria Jangan beria. Nasihat Dr. Haji. Tak apa. Saya tak faham pun yang tu doktor sebab saya tak ada experience pun benda tu. Tak apa, nanti kita mandikan dia dalam lori ais.
saya tak faham kenapa orang fresh sampai bertahun-tahun. Tak apa, saya tak faham. Tak apalah. Yang tu nantilah kita cerita dengan Dr. Aziz, okay? Apa pun dah. Saya bukan nak beritahu AK lah. Tapi saya nak Tapi baguslah. At least saya tahu. saya share ni kepada orang tua-tua yang bayar saya ni. Yang sibuk nak bercinta tu. Yang sibuk nak menambah-nambah tu. Orang yang tak sedar diri kan, yang kita Tak ni sedar diri. Yang tu dah boiling point punya ayat tu. Tak sedar diri. tu Saya dah juga boiling. anti poligami Dr. Haji. Kita geng. sebab apa saya cakap, Aduh. walaupun you janda, walaupun you duda, kalau orang tu you cakap I love you kat you, jangan floating, jangan biru terus Dah. mata you. Cepat no cair. Alah. Mungkin warna aura dia biru tu yang biru. Aura cinta. Oksitosin level dia tinggi. Waras dulu. Fikir dulu. Waras secara dulu. logik. Ya. Fikir dulu secara logik. Okey, kalau aku dengan si Shanu ni, contoh. Aku Tapi tak kahwin sebut dia nama. ni. Contoh. Dia ni cucu 14. Aku cucu 16. Elok lah tu. Menantu, contohlah. Menantu 6 orang. Kan? Nanti aku kahwin dengan dia, dia dah ada 11 cucu. Menantu ada 10 orang. So kalau rumah aku nanti, kalau berkumpul semua dua-dua keluarga ni, apa jadi kat aku? Mampu. Tanya dulu soalan tu. Mampu orang marah. Dr. Aziz pun marah. Sawah nak kena masak kalau semua berkumpul, contoh. Ya. Lepas tu nanti, dua-dua ni expired dah. Yang tu pun saya tak faham. Tak apalah. Tak apalah doktor, dia tak faham. Bayangkan Okay. nak share lah dengan orang yang ada barrel, you nak kena bawa dia satu barrel tu. Untuk bersama dengan you. So bila dia cakap I love you dengan you jangan floating you kaji dalam-dalam. Jangan naik awan lagi. Turun dulu. Jangan terawang-awang tu. So, you kena kaji di bumi yang nyata ni. Aku ni aku ni ada kecil manis, darah tinggi, sakit jantung. Aku yang ni. Yang tu dia tak sedar. Doktor, masalahnya yang tu. Orang kata apa? Dia fikir hormon lain je. Dia utamakan hormon yang tu. So you kena fikir kalau salah seorang padam dulu. Okay, kau jangan gelak banyak. Saya cakap ni kadang saya geram. Ayat dia tu memang semua ayat marah tu. Kalau padam dulu. Kita akan buka topik lepas geram lepas ni doktor. Kalau saya padam dulu tajuk dia. Kena cakap orang yang mempunyai aura yang tinggi dia jadi outspoken. So kau kena terima dengan seadanya. Ya, itulah yang nak kena belajar Dr. Aziz ni. Tapi tak kisah. Semua orang berhak untuk semua orang berhak untuk ada pasangan. Tapi tolonglah berpijak di bumi nyata apabila anda jatuh cinta. Buat dulu Listkan dulu before and after. Before and after. Lepas tu jangan jadi disaster. Macam pantun lah. Daripada jodoh tu jadi bodoh. Don't let it be a disaster. Saya nak kena dengar kan. Doktor dah mati dah lelaki saya. Mati kenapa? Mati atas perut. Atas perut. Kan? Kenapa mati? Okey doktor, terima kasih doktor. Saya tak payah layan doktor. Kalau saya layan doktor, saya tak pergi meeting. Saya ada meeting tu doktor. Okey, bye-bye semua. Okey, terima kasih doktor. Okey, doktor Jumpa nak lagi. lagu apa doktor? Satu lagu untuk doktor bagi ni. Saya nak lagu Rod Stewart. Okey, Have I bertajuk. told you lately that I love you? Okey, lagu Itu apa? pun boleh. Itu yang Have I told you? nyanyi pun boleh. Have I told you lately that I love you? Itu adalah antara tajuk lagu yang panjang. Bagi Doktor awak. doktor ni macam tengah bercinta lah. Itu oksitosin level. Oksitosin tengah tinggi. Okey. Sebab pakai baju pink. Baju pink tudung pink hari ni. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey, Enjoy kalau lagu ni sekejap lagi. Enjoy doktor dan terima kasih atas ilmu yang doktor berikan kepada kami. InsyaAllah kami akan hadir ke klinik doktor mungkin bulan hadapan. Okey, ingat listkan before dan after lepas ni. Before and after, before it became disaster. Thank you for that idiom, for that rapping. Saya nyanyi tak apa. Saya bagi orang yang pakai vokal saya menyanyi. Okey. Yang ada throat chakra besar sikit. Okay. Baca IK okey lah. Suara sedap. Itu nanti dulu. Jangan overshare tu. Alright. Thank you doktor. Ini lagu untuk doktor. Rod Stewart, Have I Told You Lately That I Love You. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you?
fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. Okay, AK, Khamis ni kita ada ni ke? Okay, kita cerita hari Ya. Rabu ni kita ada live waktu pukul berapa? Oh, okay. Kita nak habis lepas lagu ni ke? We should give thanks. Kita akan habis terus sebab saya sebenarnya ada meeting. Oh ya, hari ni Nana ada misi meeting. Okay, baik. Jadi kepada semua 12,000 mata yang memandang sekarang ini, okay. Thank you doktor. That I love. Bye-bye semua. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bye, I love you. Bagi dia oksigen banyak sikit. Okey, baik. Jadi kepada semua 13 mata yang memandang sekarang ni, jangan lupa esok kami tidak akan bersiaran pada waktu pagi. Kami akan bersiaran pada waktu malam jam 10 untuk Journey to Jodoh. Dan untuk Journey to Jodoh ni kita akan ada panel besok untuk bercerita berkenaan dengan perjalanan mereka untuk sampai ke jodoh mereka. Macam Nana hari tu kan dia share semua. So, jadi kita akan bersama esok malam pukul 10. Okey? Pukul 10 malam. Okey, Dengan Khamis? Nana dan juga AK. Dan hari Khamis kita akan bersama pada waktu pagi semula pada pukul 9 pagi dengan Dr. Jinggo kan? Bukan. Kita akan jumpa di hari Isnin. Okey, so hari Khamis kita nak buat apa? Tiba-tiba kantoi tak tahu nak buat apa hari Pagi Khamis. nak pergi gym, nak buat apa lagi? Oh ya, yeah. Alright. So hari Khamis ni insyaAllah Haikal akan ada dengan satu panel untuk sebelah pagi. Dengan satu panel yang mungkin dia ada berkenaan juga dengan Dr. Aziz ataupun panel-panel lainnya tu. Nanti kita tengok lagi. Belum di-confirmkan lagi untuk apa. Okay, Yes. dan kita akan berjumpa lagi pada Isnin hadapan masa Isnin yang sama hadapan. pukul 9 pagi bersama Yes. dengan Cikgu Jinggo dengan Jinggo. tajuk kita negotiation. Negotiation dalam hidup. Yes. Bagaimana kita nak guna negotiation tu dalam kehidupan kita supaya hidup kita tak adalah menjadi seorang Yeah. people pleaser. Dan tak adalah orang kata kerap dibuli ataupun Yes. kita boleh nego dengan orang-orang yang berhadapan dengan kita dengan dalam keadaan yang boleh kita tahu seperti anak-anak ataupun rakan sekerja yang mungkin ada sifat narsistik. Jadi macam mana kita nak nego dengan mereka, kita akan bersama dengan Cikgu Jinggo pada hari Isnin. Hari Hadapan Isnin pukul 9 pagi. 9 pagi. Okey. Jadi besok malam dan juga hari Khamis pagi. Itu saja daripada kami di Nana and AK Morning Talk Show. Terima kasih semua. Harap dapat manfaat daripada apa yang kami cuba share hari Okey, ni. mana yang pada mereka yang ingin mendapatkan rawatan dengan Dr. Aziz, boleh follow Dr. Aziz dan anda boleh minta advice daripada Dr. Aziz atas penyakit yang anda hadapi dan semoga akan ada kesembuhan. Macam saya sebelum ni kena depression selama 5 tahun dan alhamdulillah dah semakin sihat. Dan ada Sis Rosida ada. Okey, dia tengok dia InsyaAllah. CCTV tadi. Alright, bye sis. Okey. Sebenarnya tidak perlu tunggu apa-apa berlaku yang berat dalam diri kita. Just polish je. Benda tu akan bagi something yang better, positif untuk diri you. Why not? Ya, betul. Jumpa je. Baca doa makan. Okey, baca doa makan. Penutup kita Allahumma pagi barik ni. lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey guys, jumpa lagi pada hari Isnin bersama dengan saya dengan Aiki, insyaAllah. Pukul 9 pagi di Nana Home Radio. Assalamualaikum. Salam.